Mungkin ada barang yang awak akan pakai dan saya ada, awak tak ada, tapi tak apalah. Yang penting saya banyak tak ada barang banyak hari ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, tuan-tuan dan puan sekalian. So, apa yang anda lihat di sini adalah contoh Arduino board. Okay, Arduino board ni adalah salah satu board yang digunakan untuk membuat pengukuran yang kita akan belajar kejap lagi. So, ini alat dia. Alat dia simple je. Harga dia pun agak murah yang anda boleh mampu milik lah. Yang ini kebetulan hari ni pun saya bawa juga board yang lain. Ni board yang kedua. Ini bukan board lah. Ini basically computer. We call it as a micro computer. Yang ini sebenarnya dipanggil sebagai MCU ataupun microprocessor. So ini adalah Raspberry Pi 4B. Dia samalah kapasiti macam awak gunakan komputer biasa. So saya gunakan yang ini untuk buat kerja-kerja di lapangan juga. Okay, so hari ni kita tak nak cerita pasal microkomputer, kita nak cerita pasal microprocessor yang nama lain dia dikenali sebagai Arduino. Arduino ni dia punya brand lah. Anda boleh dapatkan brand-brand lain juga. Okay, seperti mana semua maklum, kita ada analog pin, kita ada digital pin dan kita ada power pin. Kat sebelah sini semua power pin. Okay, power pin. So apa yang saya nak tunjukkan hari ni adalah macam mana anda nak interface dengan sensor-sensor yang mudah lah. Okay, saya ada sensor yang mudah kat sini. Ini adalah water sensor. So saya rasa kebanyakan daripada awak ada water sensor ni kan? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Ada, sir. Ada okey. So seperti mana semua maklum, setiap sensor ni anda kena tahu berapa banyak power yang boleh masuk. Kalau setengah-setengah barang dia ada transistor ataupun dipanggil sebagai voltage regulator kat sini. So voltage regulator ni akan membantu ni yang saya tunjuk pakai pensel ni. Ini akan membantu untuk mengurangkan arus untuk mengelakkan kerosakan pada sensor kita. Arduino adalah 5 volt board. 5 volt board ni maksudnya dia mengeluarkan 5 volt. 5 volt. So kalau anda punya sensor tu tak boleh tolerate dengan 5 volt, maka akan berlaku kerosakan pada sensor. Kejap lagi pula saya pun akan tunjukkan yang ini. Ini contoh BMP 280 temperature, pressure dengan altitude sensor. Ini saya pernah tunjukkan sebelum ni. Kita akan cuba interface semua ni. Yang ini saya sambungkan dengan shield lah. Shield ni untuk memudahkan kita interface dengan semua barang. Dan kalau sempat, kita akan cerita macam mana kita nak communicate through the internet. So yang ini saya gunakan SIM card yang ada data plan. Nanti saya akan interface untuk letakkan barang ni kepada kawasan yang kita nak monitor. Kemudian kita akan boleh gunakan bateri. Ini bateri contoh yang saya pernah cerita sebelum ni. 18650 bateri. Harga dia murah je. Dan saya sambungkan kepada barrel jack. Ini barrel jack. So barrel jack akan sambung ke Arduino untuk memberi power supaya dia boleh jadi portable. So mengikut pengalaman saya, apabila menggunakan alat ni selama 2 hari 2 hari lebih lah boleh tahan untuk buat persempelan persekitaran kita tadi. Okey. Ini pun lagi satu contoh microkomputer, Raspberry Pi juga. Kecil je. Dia adalah microkomputer lah. Okey. So, mari kita mulakan sekarang. So, yang pertama sekali, seperti mana saya semua maklum dan saya pun pernah maklumkan kepada anda semua, salah satu aspek penting yang utama apabila anda nak design anda punya Arduino board ni, anda mesti ada circuit lah. Circuit. So, sama ada dalam bentuk block diagram ataupun dalam bentuk electronic circuit. So, katakanlah block diagram saya ni, saya ada Arduino dan saya akan letakkan sensor. So, sensor saya ni saya perlu define lah apa yang saya nak buat. So contoh hari ni pada petang ni saya akan cerita pasal sensor air, water sensor. So dalam water sensor ni pula saya akan pecahkan beberapa parameter. Contoh level, water level. Kemudian yang kedua saya ada bawa hari ni kebetulan contoh sensor yang berkaitan dengan TDS. Ni alat ni dinamakan TDS, TDS meter, total dissolved solid. Berapakah requirement total dissolved solid mengikut drinking water? Siapa boleh jawab? Okay, total dissolved solid, TDS. Tolong jawab tu soalan, boleh tuliskan di komen. Total dissolved solid berapa? Total dissolved solid berapa? Korang dah SEM 3, takkan tak tahu lagi, nak tengok buku lagi. Okay, kemudian kita ada temperature sensor. Yang ni temperature sensor untuk air. Kenapa kita kena ada temperature sensor untuk air? Sebab nak compensate dengan kita punya bacaan pada TDS. Total dissolved solid. Yang ini saya akan namakan dia sebagai temperature. So ada 3 parameter yang saya akan sharekan kepada anda macam mana kita nak sambungkan kepada kita punya MCU ataupun microcontroller unit. So secara umumnya ini kita punya Arduino. Kita akan ada pin analog kat sini.
Okey, kemudian kita akan ada pin yang dinamakan juga sebagai digital. Okey, kat sini kita ada power pin. Inilah kita punya Arduino. So apa yang saya akan buat, saya perlu tahu sensor ni adalah sensor analog ataupun digital. So macam mana nak tahu dia analog ataupun digital? Pertama, anda perlu baca pada dia punya worksheet ataupun dia punya kertas lah. Masa kita beli barang ni biasanya dia akan ada dekat dalam advertisement, supplier akan beritahu lah ini analog sensor ataupun digital sensor. Kalau saya ada cawan kejap lagi, saya akan cuba sampel lah untuk melihat interface dia. Okey, ni cawan. Okey, sekejap lagi kita akan rendamkan air ni. Anda akan tengok lah ada perubahan bacaan dan sebagainya. Okey, so pertama, prinsip asal kita dah ada circuit diagram, kita dah tahu sensor apa kita nak pakai, parameter apa kita nak monitor. So next kita perlu tahu kita punya modul, apa modul yang kita nak pakai. Okey, seperti mana tahu, untuk level saya akan pakai water level sensor. Water level sensor ni tak lain tak bukan, dia ada strip lah. Strip ni basically adalah mengenai rintangan. Dia akan measure the resistance of the water, sebab dalam air tu ada ionic bond of the H dan juga hydrogen dan oksigen. Maka apabila ada ionic yang berkenaan semakin banyak, maka dia akan memberikan rintangan yang berbeza. So based on the rintangan tu nanti kita nak kira dia punya water level. Okey, kemudian kita ada yang kedua TDS. TDS ni total dissolved solid. Dia dah ada library library dia dah ada, kita boleh terus pakai library dia. Yang ni anda boleh download, nanti saya ajar lah macam mana kita nak download library dan lain-lain. Harga alat ni yang TDS ni adalah lebih kurang bawah RM50 lah, murah je. Yang mahal adalah dissolved oxygen. Okey, ini dia punya alat adalah untuk mengukur macam mana sesuatu pencemar lah yang ada dalam turbidity air. Semakin keruh air tu semakin tinggilah bacaan dia. Okey, selepas kita dah ada modul, maka kita perlu pasangkan modul, dan biasanya modul kita ni akan ada 3 connection. 3 connection ni yang utama. Satu adalah 5 volt power, kedua adalah GND ground, dan yang ketiga adalah signal. Ini yang asas. Okey, ada setengah-setengah dia kita perlukan 3 pin sahaja. Okey, ada juga certain barang ataupun peralatan dia memerlukan 4 pin. Ini 4 pin Okey, 4 pin. Yang ini dinamakan sebagai digital pin. Yang ini pun sama, digital pin juga. Cuma cara dia communicate adalah menggunakan I2C. Okey, dia akan ada sama juga 5 volt. Kemudian dia akan ada GND. Okey, yang ini saya tak namakan dia 5 volt lah. Saya namakan dia PWR, power sebab ada setengah yang pakai 3.3, ada yang setengah pakai 5, dia tak sama. Ground, kemudian kita akan ada kat sini, anda boleh perasan ada perkataan SCL dengan SDA. SCL, SDA. Ini adalah communication I2C. Bila anda beli apa-apa sensor, anda baca dia tulis kat situ I2C, maknanya dia akan ada SCL dengan SDA. Okey. Setakat ni jelas tak? Ada apa-apa soalan? Ini step yang ketiga. Okey. Rasa. Step pertama anda mesti ada block diagram. Kita akan fokus hardware je hari ni. Nanti programming pun kalau sempat saya sentuh sikit. Yang kedua, kita kena tahu apa parameter yang kita nak buat. Yang ketiga adalah kita punya power requirement ataupun pin assignment lah. Okey, power requirement ataupun kita punya pin assignment. Mana kita nak letak pin tu nanti. Okey, kita kena dah boleh bayangkan apa nak letak. Okey, so kita mulakan yang pertama. Kita punya barang dah ada. Okey, sediakan barang-barang anda. Okey, ada yang siapa ada barang sama macam saya? Kalau ada boleh follow Kalau tak ada, bertaubatlah pada Tuhan Macam mana korang belajar ni? Ada yang ada, ada yang tak ada. Okey. Alat ni kalau anda tengok dia akan ada 3 pin. Okey, tak ada. Ni kamera saya ni. Ni 3 pin. Kat situ nampak tak? Positif, negatif dan juga S. Nampak? Nampak Positif, negatif dan juga S So kalau kita cabut, inilah alat dia kalau kita beli. Harga dia tak silap saya bawah RM1 ni, water sensor ni. So dia berkeupayaan untuk mengukur paras air. Okey, berdasarkan metal strip ni lah. Okey, dia akan ada bacaan nanti. Nanti kita tengok macam mana bacaan dia jadi. Okey, so pertamanya kita akan sambungkan kepada wire-wire yang berkaitan. So biasanya kita akan sambungkan warna yang terang ni. Warna yang terang ni dengan VCC ataupun dipanggil sebagai power. Okey, VCC ni adalah tambah tu lah. Apa tu? Sign tambah So saya sambungkan sekarang. Anda nak sambung ikut suka color pun tak ada masalah. Yang penting nanti sambungan dia ke Arduino tu yang penting. Okey, selesai. Okay, ni contoh yang pertama. Signal, tambah dan juga negatif. So mari kita tengok warna ungu. Warna ungu kita akan pergi kepada 5 volt. Ini adalah tolerate 5 volt. So kita akan sambungkan 5 volt.
Mana 5 volt? Okey, kat sini kita ada 5 volt. Okey, kita akan ada VIN, kita akan ada ground, kita akan ada ground, kita akan ada 5 volt. Okey, masukkan 5 volt. Kemudian kita tengok kat sini, kita ada yang tengah tadi 5 volt 5 volt adalah warna warna apa nama ni? Warna agak yang wire tengah lah. Ni saya tersilap. Bukan yang ungu ni. Yang ni. Okay, let me just check this one. Okay, this one. 5 volt dah kena kat 5 volt. Okay, so yang kita punya warna ungu ni, ungu kita adalah S. Okay, S. S tu adalah signal wire. So signal wire saya akan gunakan analog signal. Dan satu lagi yang warna putih, sebelah kiri sekali ni. Kalau anda tengok kat sini dia ada tulis negatif. Saya zoom sikit, nampak. Okay, yang ada tulis negatif kat sini. Okay, negatif ni, warna putih ni, saya akan sambungkan ke ground. Ground ni berada di sebelah kita punya 5 volt tadi. So lengkaplah kita punya sambungan. Okay, boleh tak? Cuba buat. Ada apa-apa masalah atau soalan boleh tanya? Ada soalan boleh tanya? Silakan. Ada soalan tak? Anda buat ke tak buat ni? Ke anda buat tak tahu je? Ya. Masa. Samsul. Buat. Nak tanya, kalau macam untuk apa ni signal tu kat analog tu masuk mana-mana boleh? Masuk mana-mana boleh. Nanti masa kita buat programming baru kita bagi tahu dia dekat analog yang mana. Dia akan ada AO sampai A5. Okey, baik sir. So ground dengan VCC ni paling penting sebab kita kena pastikan kita punya sensor ni tolerate atau tak tolerate dengan kita punya power lah. Kalau tak nanti sensor kita rosak. Okay. Jelas Jelas. Alright, ini yang paling simple. Ini pertama kita nak letak satu sensor. Okay, contoh kita nak tambah lagi satu sensor sebab tadi saya bagi tahu kita ada sensor yang kedua dinamakan untuk temperature kan. Okay, ni temperature sensor. So temperature sensor pun kalau awak tengok dia ada 3 wire juga. Dan saya telah solder wire ni dengan resistor. Okay. Sir, ya. nak tanya sir, boleh sir ulang balik positif nak letak kat mana sir? Yang positif dekat sensor tu nak letak dekat bahagian mana dekat Arduino? Okay, thank you very much for the question. Saya ulang balik semula tadi. Kita ada signal positif dengan negatif. Untuk maklumat anda semua, kalau setengah-setengah modul dia letak negatif. Negatif ni bermaksud positif lah ataupun wire merah, wire elektron masuk. Okey, kemudian kita ada wire elektron keluar sebab dia elektron ni dia kena berpusing sebagai satu cycle yang lengkap. So positif adalah di dalam 5 volt. Positif sini maksudnya positif sini mesti dapat positif. Maksudnya dia mesti dapat power. So power ni dia nak dapat kat mana? Dia boleh dapat dekat Arduino. Arduino boleh bagi 5 volt power. Dekat mana Arduino nak bagi? Sebab Arduino ada pin 5 volt. Okey, kat situ 5 volt. Kalau anda nak pakai yang banyak kan, contoh kan, nanti kejap lagi anda akan tengok saya akan pakai pin yang banyak. So anda kena gunakan breadboard untuk buat sambungan. Okey, so soalan yang kedua tadi adalah mana ground? Ground ataupun negatif. Biasanya kita tulis VCC ataupun GND ataupun nama lain dia tambah ataupun tolak. Samalah, itu maksudnya negatif. So ground tadi akan ada dekat sini. So itu ada ground anda boleh nampak ada ground. GND tu adalah ground. 5 volt tu adalah 5 volt yang dikeluarkan oleh Arduino kepada sensor. Sebelah dia tu adalah 3.3 volt, itu pun sama, 3.3 volt yang dikeluarkan daripada Arduino kepada sensor. Kemudian kat sini ada satu lagi ground, anda boleh nampak sini. Ada ground lagi satu ya. So kesimpulan dia kita akan ada satu 5 volt, 3 ground. 1, 2, 3 kita ada 3 ground kat sini. Sebelah sini akan pakai untuk belah sini lah. Yang belah sini akan pakai untuk belah sini. Okay, so mungkin contoh. Anda ada yang guna breadboard kan. So anda pun cabut. Okay, ini contoh siapa yang nak guna breadboard. So saya akan pakai konsep yang sama lah. Saya akan sambungkan 5 volt ni tadi. VIN, ground, 5 volt. Okay, saya akan sambungkan ke breadboard. Okay, bila saya sambungkan macam ni, kalau anda tengok maksudnya 5 volt ni akan keluar masuk ke dalam kita punya breadboard. So yang saya tunjuk ni, garisan merah ni punya wire ni, semua ada 5 volt. So kalau ada parallel sensor ataupun parallel power, nak lagi 5 volt, boleh ambil kat sini. Sambung je kat sini, dapatlah 5 volt. Okey, ground. Katakanlah ni ground kan. Ground ni pun saya akan sambung dekat sebelah sini. Tapi nak bagi nampak jelas sikit, saya sambung kat sini lah ya. Supaya dekat sebelah sini, semuanya akan ada ground. Okey, ini contoh apabila anda nak sambungkanlah wire yang banyak nanti. Sorry nak tanya sir. Sorry, silakan. Dekat breadboard ni kan dia ada huruf dengan nombor kan sir kan? Okey, yang macam ni breadboard awak. Mana yang selari nombor
Okey, macam kalau yang siapa-siapa guna yang ada nombor ni, okey saya tunjukkan sekarang, soalan yang bagus. Okey, kalau yang pakai nombor, contohlah siapa-siapa sahabat-sahabat kita yang ada nombor ni, maka anda boleh gunakan kita panggil power rail. Ini power rail. Power rail yang ni, yang ada tanda ni. Ni semua power rail. Nampak tak? Positif, negatif. Power rail ni tujuan dia tak lain tak bukan adalah untuk membolehkan semua satu garisan ni dapat power. Okey, awak kena faham breadboard ni dia punya fungsi dia macam ni. Ini semua ni bersambung. Ini semua ni bersambung. Yang ini semua bersambung. Nampak? Ini semua bersambung. Maknanya kalau yang ini kan awak sambung satu sensor kat sini, contoh Ini contoh wire ni saya sambung kat sini. Okey. So wire ni bila saya sambungkan lagi satu ke sini, so current tu akan pergi tau. Dia akan pergi daripada sini, dia akan pergi ke sebelah sini pula. Nampak tak? Ini cara breadboard beroperasi lah. Dia tujuan dia adalah untuk kita buat connection. Nampak? Ini semua Jadi, ada current. Jadi yang tambah tolak tu dia asing dengan yang ABCD tu saya. Ya, tambah tolak tu dia asing, betul. Dia tak sama. So biasanya kalau anda yang pakai breadboard yang macam ni, maka anda ada kemudahan sikit lah sebab anda nak pasang banyak sensor kat sini. So contoh dia adalah seperti berikut saya ambil contoh. Saya ambil satu wire biru ni, green, ground, 5 volt, saya akan letak dekat warna biru. So semua sekarang dah ada 5 volt. Maksudnya semua dekat Allahumma salli ala Muhammad. Tak boleh masuk maaf kejap. 5 volt. Breadboard ni dia masih ketat lagi ni. Baru dia ni. Okey, so sekarang ni kalau anda tengok Wan Fatimah. Okey, kalau anda tengok maksudnya sekarang ni 5 volt ni dah dibagi dekat lorong ni. So lorong warna merah ni semua dah dapat 5 volt. Faham tak? Okey, jelas kan? So kalau nanti sensor saya ni, perlu ke sensor saya nak pasang kat sini? Tak payah dah lah, saya boleh pasang kat sini terus. Okey, sebab dah ada current kat situ kan. Ini saya tukar lah, dia macam tak semenggah sangat. Oh, dia dah putus, sorry. Saya akan buat lagi sekali. Okey, ini ground. Ground masuk dekat negatif. Mana-mana dia pun tak apa sebab dia ni selari kan. Satu lagi adalah power. Okey, sorry lah sebab saya tak bawa saya punya bekalan. So, saya ada bawa lah. Sekejap, saya double check. Oh, I did not bring my jumper wire so many, never mind. So ini adalah yang 5 volt. Okey, 5 volt kat sini. Allah Akbar, memang ketat lah kat situ. Tak boleh masuk dengan tenang. Masih ketat lagi. Okey. So untuk menyenangkan saya punya explanation ni, saya pakai wire yang lain. Banyak wire kat sini. Tengok ni. Okay, so ambil yang warna merah ni. Saya akan sambungkan warna merah ni. Okay, saya akan pergi ke sini. Okay, nampak So 5 volt dekat sini tadi, Arduino punya 5 volt. Sorry, ini ground. 5 volt sebelah dia. Okay. So 5 volt dekat Arduino ni tadi akan dikongsikan dekat semua rail ni. So semua rail ni dah dapat 5 volt. Okay. So ground tadi, dia dah bagi dekat negatif ni. So semua dah ada. Jelas tak? Jelas Okay, saya tunjuk contoh Kalau anda tengok mana-mana board modul pun dia akan tulis, nampak tu. GND adalah ground, IN adalah power, bukan power, sorry, digital pin, VCC adalah 5 volt. Okay, mana-mana ada perkataan ground is ground, VCC is VCC ataupun power Kalau anda tengok dekat modul ni pun sama, dia dah tulis dah. Tapi agak halus lah kalau yang ni kan, anda tengok tu ada tulis 5 volt, 5 volt. Okey, VCC dengan ground. Semua dia dah ada tulis. Dia dah ada label lah. Okey, kalau tak ada label, macam mana nak buat? Anda beli sensor tak ada daripada mana kan, cap ayam tak ada label. Kalau tak ada label, maka anda kena pakai multimeter. Kalau anda salah pasang, ada kemungkinan anda punya modul boleh rosak sebab dia tak boleh reverse polarity. Ada setengah-setengah sensor dia tak boleh reverse polarity. Okey, ni tadi kita sambung balik. Anda dah tahu yang di tengah-tengah ni wire positif. Dia ada warna putih ni, ujung adalah wire negatif. Saya masukkan saja positif dan negatif. Kemudian saya sambungkan satu lagi wire kepada AO. Okey, selesai. Jelas? Nampak macam complicated kan? Tapi senang ni sebenarnya. Okey, ada soalan? Tak ada Okey, kalau tak ada, maka lengkaplah interface yang pertama untuk kita punya water sensor. Nanti kita akan programkan dia. Kita akan ajar Arduino ni, wahai Arduino, AO adalah anda punya water sensor. So anda kena ingatlah, power tak kira pin biasanya akan diassign based on the signal. Signal yang kita nak hantar kepada microprocessor kita
ataupun microcontroller kita. Dalam kes ni kita akan hantar sensor ke water sensor. So water sensor ni akan ada mekanisme di mana dia menghantar maklumat ataupun dia memberi maklumat. Memberi maklumat ni maknanya kalau anda pasang LCD lah. Oh, saya ada board ni, ada banyak ni. Saya cabut lah wire ni sebab panjang no. Macam tak semenggah pula kan. Saya tukar dengan wire ni. Nampak comel sikit. Okay, sekejap saya buat modifikasi sikit. Okay, sementara tu anda boleh cuba buat sendiri-sendiri juga berdasarkan sensor masing-masing lah. Kalau ada yang pakai MQ1135 kan, sama je. Anda akan pasang dekat EO juga. Okay, alright, selesai. So yang kedua saya akan tunjukkan misalnya nak pasang sensor temperature. Ini sensor temperature. Sensor temperature ni dia akan ada 3 wire tau. Satu warna biru, satu warna merah, satu boleh warna. tunjuk sensor temperature tak sir? Macam mana? Boleh tunjuk balik tak gambar temperature punya sensor tu? Ni temperature sensor. Dia dipanggil sebagai waterproof lah. Ni waterproof sensor. Harga dia tak silap RM3 lebih kot ni. Dia waterproof. Okey, dia punya sensor ni dia ada 3 wire tau. Tapi dekat wire ni sebenarnya anda perlu letakkan dipanggil sebagai limiting resistor. Akan ada resistor kat sini tau. So saya tak boleh nak tunjukkan sebab saya dah heat shrink dan solderkan semuanya. Tapi kalau anda nak tengok, anda boleh lihat kat dalam YouTube pun ada, dekat dalam mana-mana website pun ada lah. Sekejap saya try tunjukkan sekarang. Waterproof Arduino temperature sensor. Okay, biasanya dia dah ada lah diagram. Ini contoh siapa yang tanya soalan tadi. Ni dekat saya sedang tunjukkan kepada anda ni. Ini contoh dia punya temperature water sensor. Okey, dan kalau anda nak gunakan dia, anda boleh pergi dekat images dan anda akan nampak lah ada satu limiting resistor yang dia akan pasang kat sini. Okey, ini contoh last minute engineering ni. Saya pun pernah cerita sebelum ni kat awak kan pasal last minute engineering punya website ni. Anda boleh rujuk lah kepada website yang berkenaan untuk tengok macam mana dia pasang resistor tu. Kalau resistor tu anda nak pasang dekat tempat lain, dekat breadboard pun boleh resistor tu anda boleh pasang sebab dia pakai Dallas ni. Dallas 18 dB sensor. Okey, sekejap saya sharekan kepada anda macam mana nak interface dia dari segi ni adalah contoh analog sensor ni adalah contoh analog sensor. Okey, ini cara nak interface dia. Anda boleh nampak kat sini sensor dia sama je. Cuma beza dia satu waterproof, satu lagi tak waterproof Yang saya pakai ni yang dah waterproof lah. Okey, kejap dia punya interface tadi. Dia tak keluar lah pula. Allah masyaallah. Never mind. Saya punya komputer ni mungkin slow sikit. Tapi saya nak tunjukkan dekat sini dia ada resistor lah. Anda boleh nampak kat sini. Dia akan ada resistor dekat dia punya signal wire. Yang ini adalah 5 volt. Yang ini adalah 5 volt. Nampak tak? 5 volt ni bersambung dengan kita punya resistor. Dan resistor kita akan sambung dekat warna kuning. Kuning ni adalah signal wire. Warna hitam ni adalah kita punya ground. Okay. So ini contoh sambungan dia. Saya dah buatlah semua benda ni. Sebab itu saya punya dah bersambung dan telah disolder. Right. So cara nak pasang dia, dia menggunakan toleransi 3.3 volt. Okay. Kalau anda perasan kat sini 3.3 volt. Kita ada lagi satu pin untuk 3.3 volt juga. Okay. Inilah kelemahan breadboard Anda dah pasang, dia akan boleh tertanggal. So biasanya kita akan buat breadboard ni adalah untuk sementara je. That's why awak akan buat dulu dekat college breadboard ni. Bila awak dah try coding semua cantik, maka awak akan solder lah. Solder siap-siap. Ataupun awak boleh gunakan shield macam ni. Shield macam ni. Mana yang 3 wire lah. Mana yang 4 wire. Bila pasang macam ni, dia terus tak ada masalah lah. Dia akan terselamat daripada masalah-masalah yang berkenaan. Okey, kat sini kalau anda tengok dia ada 3.3. Okey, 3.3 tu. Okay. So saya akan tarik wire 3.3 ni pergi dekat mana-mana kawasan ni sebab saya nak sambungkan dengan penalan ni. Okey, cara dia saya akan perlukan apa yang dipanggil sebagai jumper wire. Okey, saya akan ambil 3.3. Ini 5 volt. Sebelah dia adalah 3.3. Okey, betul. Saya akan sambung dekat hujung sekali. Okey. Okey. So kalau anda perasan kat sini dekat ujung ni semua dah ada 3.3 ataupun 3.3 volt lah. Okay, kemudian saya akan ambil lagi satu wire yang color dia hitam. Tak ada tapi tak apalah, ni color gelap kan. Ni adalah saya akan sambungkan ke ground. Ground nak ambil kat mana?
Ground ni tak payah susah lah. Ambil je ground kat sini. Ground dia boleh ambil dekat mana-mana je. Ground. Kalau awak perasan, nampak tak? Ground ni saya tapping kat sini je. Kenapa ground boleh ambil kat sini? Sebab dia adalah share common ground. Dia akan share common ground ke Arduino. So tak payah ambil kat sini pun tak apa. Anda boleh ambil terus dekat board ni. Sebab apa? Sebab board ni dah sambung dekat ground. Yang ini disambung dekat water sensor. Okey, yang ini ground ni yang penting dia dah patah balik ke Arduino kita. Okey, jelas. So sekarang saya akan interface. So macam biasa. Yang ini dia menggunakan analog sensor. So analog ni mesti sambung dekat sebelah sini lah. Analog sensor. Tapi kalau nak sambung ni memang jauh lah. So oleh kerana jauh saya akan sambungkan dekat berdekatan. So sebelum tu saya sambung dulu power ni. Ground dengan power. Okey, saya nampak Kemudian saya akan sambungkan yang lagi satu ni dekat mana-mana kawasan yang lapang. Jangan sambung kat power meletup ke ataupun rosak awak punya transistor tu. Okey, ni warna biru ni ada kosong kat sini. Nampak tak ni? Bila saya kuasa kosong, ni lah maksud dia. Dorong ni kosong kan. So saya nak sambungkan benda ni ke saya punya analog. So saya ambil lah. Satu lagi jumper wire. Jumper wire. Dan saya nak cari jumper wire ni. Tentulah jumper wire ni lagi. Dia tak nak ada di hadapan mata. Tak ada Okey, ni contoh jumper wire. Jumper wire ni saya ambil hanya untuk sambungkan dia ke tempat saya ni. Saya akan sambungkan. Okey, dan saya akan letak kepada A1. Selesai. Ada soalan tak? Nampak macam complicated kan, tapi sebenarnya senang je. Satu sambung dekat VCC, satu lagi sambung dekat ground, satu lagi signal wire, tapi signal wire ni tak cukup panjang, saya sambungkan dia menggunakan breadboard. Okey. Ada soalan? Tak ada soalan Okey, cukup untuk dua sensor dulu. Kejap lagi baru saya tunjuk yang sensor ketiga. Takut yang dua ni pun awak dah confuse lah. Okay, ada soalan? Kalau tak ada soalan, cuba anda fikirkan macam mana kita nak sambungkan pula sensor yang ini. Ini adalah contoh sensor I2C. Ya, soalan, silakan. Maaf saya nak tanya. Ya, silakan soalan. Maknanya start A0 sampai A5 ni mana dia boleh letak 5 sensor je lah dalam satu Arduino? Ya, betul. Yang A0 sampai A5 ni adalah sensor jenis analog. Saya ulang analog sensor bermaksud sensor-sensor yang tidak mempunyai prinsip digital untuk mengeluarkan output. Dekat sini Arduino ni dia ada ADC tau, dipanggil sebagai analog digital converter. Dia akan tukar maklumat-maklumat elektronik kepada bentuk analog. Okey. Yang kat sini semua adalah digital. Saya dah pernah cerita dalam kelas hari tu, yang kalau digital ni dia akan bagi nilai 0 dengan 1, 0 dengan 1, 0 dengan 1, on off. Dia akan berdasarkan konsep switching. Tapi dekat dalam analog ni dia ada nilai daripada 0 sampai 1023. Itu nilai dia. Dia boleh dipecah-pecahkan sampai ke 1023 dia punya nilai. Maksudnya setiap 5 volt tu awak ambil 5 volt, awak bahagikan dengan 1023 step. So setiap satu step tu dia ada banyak lah. Macam jam lah, jam. Jam kan ada 24 jam kan. So jam tu kalau anda tengok yang analog dia berpusing. Macam itulah dia ada dia punya jumlah dia. Berapa banyak yang boleh ada kat sini. Okey. Kemudian saya nak tunjuk lagi satu contoh sensor yang apabila menggunakan 4 pin. Jelas tak saya punya penerangan ni tadi? Yang analog ni. So kalau anda nak pakai, biasanya saya advise anda pakai A0 sampai A3 je. A4 dengan A5 ni biasanya kita pakai untuk I2C ataupun dipanggil sebagai SDA dengan SCL. SDA dengan SCL ni adalah I2C communication. I2C communication ni menggunakan SDA dan juga SCL. Ada sistem sensor menggunakan kaedah ini untuk berkomunikasi dengan Arduino. So biasa sensor macam ni lebih complicated sensor, tapi dia lebih accurate lah berbanding dengan anda pakai analog sensor. Okey. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya teruskan untuk menunjukkan kepada anda semua macam mana nak interface dengan I2C pula. Okey, ni I2C kan. I2C dia akan pakai 4 wire juga. Dia akan pakai 4 wire. Tadi semua 3 wire kan, ni 4 wire. Nampak tu? Ada tulis perkataan VIN, ground, SCL dengan juga SDA. Tapi anda kena bacalah dia punya data sheet kan. Berapa dia punya maximum tolerance current and so on lah. Sebab kalau anda tak baca, nanti anda salah interface, dia boleh rosak. Sebab ada setengah keadaan SDA dengan SCL ni, dia adalah tak tolerate lah. Dia memang dia bagi 5 volt. Lepas tu kita punya sensor pula tak boleh nak
nak cater 5 volt. So apa jadi? Sensor kita akan terbakar. Tapi sensor ni murah je lah, dalam bawah RM2 boleh dapat kan. Okay, tengok cara saya nak pasang dia. Saya akan pasang dekat breadboard. Sensor ni kalau anda tengok dekat dalam worksheet, anda type je BMP2850, anda boleh tahu lah berapa dia punya tolerance sensor BMP280. Okay, saya tunjukkan sekarang. Ini contoh BMP280. Nampak tak? Dia ada dua. Ada yang satu jenis 4, ada yang satu jenis 3 1, 2, 3, ada yang 6. Sorry, ni dia punya interface dia yang saya tengah tunjuk pakai cursor ni, SCL, SDA. 4 ni je yang kita akan sambung. 1, 2, 3, 4. Yang lain-lain semua kita tak akan sambung lah. Boleh sambung tapi dia adalah lebih advance lah. Contoh macam anda nak tukar address dan lain-lain. Ni kalau anda tengok kat sini, dia dah bagi dah. Okay, dia dah bagi. Contoh BMP 3.3. BMP 3.3, BME 5 volt dan juga 5 volt. Kena tengoklah mana yang anda pakai. Kalau anda pakai 5 volt, kena pastikan anda masukkan ke 5 volt. Kalau tidak, akan berlaku kerosakan lah pada anda punya modul. Okay, so cara nak interface dia, kalau anda terlupa lah daripada apa penerangan saya ni, anda boleh type je lah BMP 280. Okay, saya akan ceritakan sekarang macam mana nak sambungkan dia. Saya zoom sikit. Okay, seperti mana semua sedia maklum, dia akan ada 4 pin. So, VIN akan pergi kat mana? Sensor ni dia tolerate 5 volt. So, saya boleh pakailah 5 volt. So, saya ambil je 5 volt ni daripada Arduino. So, ambil VIN ni. Saya akan sambung kepada yang tambah ni. Okay, so dia dah dapat dah power. Bila dia dapat power, dia mesti kenakan juga dekat dia punya ground. So, saya ambil lagi satu jumper wire. Saya akan sambungkan ke GND. GND akan pergi ke negatif ataupun ground. Simple je. Nak pasang dia sebenarnya simple je. Bila awak dah habis pasang, maka anda boleh teruskan untuk solder lah kepada anda punya breadboard ataupun bersiap sedia lah untuk digunakan. Okay, saya gunakan wire yang lain. Baru pasang dah tanggal. Yang ini adalah ground. Yang lagi satu tadi adalah VCC. Okay, this one is VCC. Okay, VCC ataupun VIN lah. Perkataan lain bagi VCC adalah VIN. Perkataan lain bagi ground adalah GND. Perkataan lain bagi ground adalah negatif. Ini semua kena tahulah simbol-simbol asas lah. Itu semua asas. Okay, kemudian SDA dengan SCL. SDA dengan SCL ni akan kita pasang dekat I2C. Ni I2C kita kat sini nombor A4, A5. A4, A5. Ataupun kalau siapa yang beli Arduino, kadang-kadang dia ada tulis dah kat sini. Ni. SDA dengan SCL. Boleh sambung juga kat sini terpulang kepada anda. Tapi untuk contoh kali ni saya akan pasangkan kepada A4 dengan A5. Cara nak pasang dia pun cukup mudah. Anda hanya perlu tarik 2 jumper wire ke tempat yang berkenaan. Okay, saya akan tarik wire dan saya akan pasang. Okay. Tapi nak memudahkan kerja saya pakai ni lah. Saya tak nak pakai breadboard lah. Susah saya pakai ni. Yang ni sebab saya dah solder. Tak apalah, awak nak saya pasang wire ke kat breadboard? Saya pakai breadboard lah. Baru nampak live sikit kan. Okay, so wire ni tak menggambarkan apa-apa sebab dia nanti awak kata ni bukan power ke? Memang betul lah. So seperti mana saya bagi tahu, SDA akan pergi kepada A4. Okay, dan satu lagi kita ada SCL. SCL akan pergi kepada A5. Okay, saya main ambil je ni kalau apa-apa pun. Baik, yang penting dia sambung. Okay, A5. Tak sampai dia sampai kat sini, okey. Okey, dah siap. Okey, dah siap So, satu A4, satu lagi A5. SDA, A4, SCL, A5. Ingat tu je. A4 dan A5. Okey, habis untuk interface 4 pin. Ada berapa soalan? So, sekarang ni kita dah ada 3 sensor. Kalau anda tengok kat sini kan, kita ada 3 sensor. Satu water level sensor, satu lagi temperature waterproof sensor, satu lagi adalah temperature, pressure dan altitude. Okey. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya akan teruskan lagi. Ada apa-apa soalan? Ini adalah contoh macam mana Arduino menjadi iPod. iPod ni maksudnya sebab dia ni semua kita panggil sebagai I/O, input, output. So yang ini semua adalah input. Input maknanya kita masukkan sesuatu ke dalam Arduino. Contoh macam ni kan. Kita masukkan maklumat temperature, altitude dengan pressure yang kita nak ukur ni ke dalam Arduino. Arduino akan proses, dia akan bagi bacaan. Sama juga dengan kita punya water level dan juga kita punya temperature ni. Semua akan bagi maklumat dalam Arduino. Yang Arduino chip kita. Okey, kemudian kita ada juga keadaan di mana Arduino ni dia akan mengeluarkan output ataupun dia mengeluarkan bacaan. Ini contoh.
kita ada relay. Relay ni kalau kita pasang dekat somewhere around here ataupun dekat mana-mana lah digital pin, maka dia akan hantar maklumat untuk menghidupkan switch ini. Ini dikawal, ini digunakan untuk mengawal switch. Contohlah anda nak buka dam, anda nak onkan motor, sebab motor tu power dia 240 volt. So kalau anda pakai Arduino memang tak boleh lah. So biasanya kita akan pasang ke switch. So Arduino control switch je. So operasi dia dijalankan sepenuhnya oleh switching ini. Sebab takkan anda nak switch on off kan. Jadi nak guna Arduino ni anda boleh buat switching lah. Switching yang high power. Contoh yang aplikasi paling senang lah, saya ambil contoh kalau anda ada dam, so bila masa dam tu nak dilepaskan, so anda boleh gunakan main switch untuk control the dam. Nak buka ke, nak tutup ke, nak pakai valve ke, terpulang lah kepada anda. Okey, ada beberapa soalan tak? Ada soalan sila tanya jangan senyap. Kalau senyap maka rugilah awak dapat manfaat dia. Okey, saya contoh lagi sekali. Yang ini adalah sensor yang sama macam BMP tadi, tapi yang ini BMP 180 version yang lama. Okey, ini BMP 180, yang sebelah dia adalah BMP 280. Sama je, ni dua-dua ni kira adik-beradik lah. Cuma satu version yang lama, satu lagi version yang baru. Okey, kalau dah siap maka saya akan tunjukkan sekarang macam mana cara nak hantar maklumat ini ke Arduino bagi tujuan data logging ataupun tujuan kita nak membuat penghantaran maklumat lah ke internet. Okey, sebelum saya terlupa, ada bagus juga saya tunjukkan lagi satu board yang kebetulan saya bawa, iaitu ni ESP32. Cuba angkat tangan sikit siapa yang ada pakai board ni. Mungkin boleh cerita kat saya lah. Ada siapa yang pakai board ni? Ada siapa beli board ni? On the way, sir. On the way. Ada yang nak pakai untuk ada. Okay, ada, alhamdulillah. Okay, ni pun saya ada board dekat ni, banyak board saya ni. Kalau siapa yang nak boleh datang ambil lah kalau berani. Okay, so yang ini saya tunjukkan sekarang contoh dia. Pin assignment dia berbeza sikit daripada Arduino, tapi konsep dia sama. Dia akan ada digital pin, so anda boleh nampak kat situ. Ini semua digital pin dan dia ada ADC, dia ada 3 volt, sama juga macam Arduino kan, dia ada 3.3 volt, dia ada ground, kemudian dia ada 5 volt. 5 volt dia dekat VIN. VIN dia ni adalah 5 volt. So anda boleh gunakan VIN ni untuk memasukkan 5 volt ataupun dia mengeluarkan 5 volt dekat sini. Okey, kemudian kalau anda tengok kat sini, dia tak ada SDA, SEL. Sebenarnya bukan dia tak ada, dia ada. Cuma dia di-assignkan differently. So macam mana nak tahu pin dia, anda kena tengok website lah ataupun anda kena tengok rujukan. So saya ambil contoh. Okey. Katakan benda yang saya nak buat ni sama je macam yang anda tengok ni tadi. Cuma saya nak tengok dia punya assignment. So assignment dia dekat sini, pin assignment. Anda boleh tengoklah ESP. Sama ada 30 ataupun ESP 38 pin. So kalau anda tengok di sini, dia dah tulis, dia dah labelkan dah siap-siap. Sama kan dengan saya punya board. Ada kadang-kadang dia berubah sikit je. So kalau kita teliti satu persatu, kita akan dapati bahawa dia akan lebih kurang sama lah dengan saya punya modul yang ada ni. Okay. Sekejap saya tunjukkan sekarang apa yang saya maksudkan. Okay. Ini adalah yang saya punya. Kan ni saya punya ni. Okay, yang ini adalah yang dalam internetnya. Okay, so kalau anda perasan kat sini, cuba tengok. Dia ada perkataan VDD 3.3 volt. Ini semua GPIO. GPIO bermaksud General Purpose Input Output. Lepas tu dia ada pin assignment lah. Yang ada pin 1, 2, 3, 4 dan so on. Kemudian dia ada ADC. ADC adalah Analog Digital Converter. So kalau anda nak letakkan sensor ni tadi, anda tak boleh letak sebarang-sebarang lah. Anda kena letak dekat yang nombor 10 ni. Yang ada tulis ADC 10 ni. ADC 10 ni yang boleh kita letakkan kita punya sensor ni tadi. Yang ni, sensor analog kita. Kita kena tengoklah sensor apa yang kita pakai kan. Kalau anda pakai analog sensor macam ni, water sensor ni, anda nak detect dia punya kehadiran air dari segi water level, anda kena pasang pada D4. Sebab D4 adalah kita panggil sebagai analog digital converter. Samalah ADC 12, 13. So kat sini kita ada juga yang lain-lain lah. Ini semua ADC. Analog digital converter yang warna hijau ni. So boleh pakai, boleh pakai. Kemudian dekat sini kita boleh tengok dia ada I2C. So I2C dia akan berada di 21 dan 22 di mana 21 SDA, 22 dia adalah SEL kalau anda nak gunakan I2C. Kalau anda tak sure, anda boleh rujuklah dalam internet I2C yang berkaitan. Okey, ini salah satu rujukan saya jugalah daripada website Dromboard Workshop ni.
Mak Saleh daripada Canada ni memang saya, Bill nama dia. Saya pernah tanya-tanya dia lah macam-macam lah kan. Tapi nak cerita, awak kalau baca dia punya website ni memang agak bagus lah. Dia memang banyak cerita lah pasal Arduino, Raspberry Pi dan lain-lain. Okey, diagram dia pun kira cantik dan boleh mudah dipahami. Okey, kat sini ada tulis dah SDA dengan SCL iaitu 21 dan juga 22. Okey, ini ADC tadi. Okey, ada apa-apa soalan tak? Soalan tanya-tanya. Kalau tak ada, bagi tahu Okey, ada setengah daripada awak yang kemungkinan yang saya pakai ni, yang saya tunjuk kepada kamu ni adalah dipanggil sebagai ESP32. Dia boleh buat Bluetooth dan dia juga boleh buat Wi-Fi. Kat sini dia ada tulis ESP Vroom 32. Ni maksudnya ESP32 lah. ESP32 ni harga dia belas-belas lah. Murah je. Anda boleh gunakan juga dekat breadboard. Tak ada masalah. Anda boleh pasang dekat breadboard. Cuma kadang-kadang bila anda pasang kat breadboard, dia tak berapa banyak lah pin tu boleh pakai sebab dia dah tertutup dia punya pin tu dah disambung kan. So ada setengah keadaan mungkin anda hanya pakai sebahagian saja macam ni lah. Sebab kita nak buat prototyping kan. So kejap lagi saya akan buat macam ni. Sebab saya akan interface a few things saja. Contoh macam ni kan, 3.3 saya nak pakai, kejap lagi saya nak pakai ground. Dan saya nak pakai a few sensors yang ada kat sini. Seperti D4 dan lain-lain lah. Dan awak perlu ingat nama pin ni kadang-kadang dia tak sama lah dengan setiap manufacturer. So anda kena tengok balik dia punya datasheet kat mana pin dia. Kadang-kadang nama dia tulis D4 tapi sebenarnya nanti dalam komputer dia tak kenal D4 tu apa. So anda kena try and error. Tapi generally speaking it's like that lah. Okay, last but not least, saya ada lagi satu contoh. Ini adalah potentiometer. Potentiometer ni adalah a very good example for those yang nak belajar tentang apa yang dimaksudkan dengan analog sensor. So kalau tengok kat sini, konsep dia sama. Akan ada ground, akan ada VCC dan akan ada signal wire. So signal wire ni biasanya kita akan sambungkan ke analog. Okay. Ada soalan tak? Lepas ni saya nak cerita pasal SPI pula. SPI. Okay, kalau tak ada soalan saya teruskan lagi. Okay. Yang terakhir saya akan sambungkan sensor saya. Okay, ni tadi sensor saya ni adalah ESP32. ESP32 sama je nak pasangkan dekat Arduino. Cuma anda kena tahu ESP32 ni kelebihan dia ada Wi-Fi, dia ada Bluetooth. Cuma dia tak ada dia punya pin ni adalah 3.3. Itu dia punya kelebihan So maknanya pin dia selamat lah untuk digunakan bagi sensor-sensor yang tak boleh tolerate 5 volt. Ada setengah sensor-sensor yang mahal ni, harga sampai beratus dengan sensor tu. Tapi dia tak boleh nak tolerate. Okey. So seterusnya kita akan belajar sekarang macam mana nak interface yang dipanggil sebagai serial communication. Okay, serial communication ni adalah digital data. So serial communication ni biasanya kita akan pasang kat sebelah sini lah, yang dipanggil sebagai RX dan TX. Okey, contohnya adalah seperti yang ini. Ini adalah contoh alat yang menggunakan serial communication. Ini adalah yang sambung secara semua. Kita tidak belajar pasal expression yang nombor 2. Yang dapat ada pada kelebihan sensor itu jelas itu serial communication. Dia mesti pakai RX dengan TX. Sir, sorry sir. Suara sir macam robot. Macam robot. Sebab dia saya perkirakan sekian sebab tu sekarang okey tak? Tak, sama sir. Sama. Dia macam mana robot ni? Okay, testing 1 2 3. Okay, sekarang okey tak? Okay sir. Alright, thank you very much for the highlight. Okay, seterusnya kita akan pergi yang kedua. Tadi kita dah belajar I2C, dia pakai 4. Bila anda baca jurnal ke, anda nak buat prototype ni kat dalam internet, anda tengok dia akan kata I2C. So anda tahu I2C 4 butang, iaitu VIN, ground, SCL, SDA. Cuma berbeza lah kan. Arduino
dengan ESP ni berbeza. Sebab tadi saya dah tunjukkan kalau ESP, SDA dengan SCL dia dekat pin yang berkenaan lah, iaitu 21 dengan 22. Okay, nanti kalau anda lupa pun anda boleh tengok internet lah. Okay, kaedah komunikasi yang kedua daripada sesuatu modul kepada Arduino adalah secara serial. Ini cara serial lah. Saya nak tunjuk ni pun saya rasa mungkin tak berapa nampak, tapi saya cubalah kejap saya zoomkan. Let me zoom little bit. Okay, kalau tengok kat sini, kita akan ada serial communication. Kalau anda nampak kat situ kan, dia ada tulis kat situ 3 volt R, ini kataan ni, 3 volt R dengan satu lagi 3 volt T. T dengan R ni adalah serial, maksudnya transmit dan receive. Transmit dan receive, maknanya hantar dan terima, hantar dan terima. So itu yang dipanggil sebagai serial. So bila anda beli apa-apa sensor, dia akan tulis kat situ serial. So serial anda tahulah, dia akan pakai RX dengan TX. Dekat dalam Arduino ni, dia dah ada dah RX dengan TX. Kalau anda tengok dekat ESP32 kan, boleh nampak tu. Dia nampak, dia ada tulis dah RX, TX. Ini adalah untuk serial. Kat sini pun ada juga RX dengan TX. Sebelah sini ada tak? Okay, sebelah sini semua tak ada. So kat sini kita ada serial communication, kita ada I2C communication 2122. Kalau dekat Arduino ni, kita akan ada satu pasang kat sini, RX, TX. Okay. Tetapi saya ingin ingatkan kepada anda, biasanya RX 1 dan 0 ni kita jaranglah akan gunakan pada Arduino sebab 1 dan 0 ni untuk serial communication biasanya dia akan interfere dengan internal chip dia sendiri. So itu kelemahan Arduino ni lah. So nak tak nak, anda kalau nak pasang sensor tu boleh, tapi anda kena masa nak upload kod tu kena cabut dulu wire. Dah habis upload kod baru masukkan anda punya sensor. Kalau nak mengatasi masalah ni, anda boleh assign pin-pin yang lain. Biasanya kalau dalam kes ni saya akan assign pin nombor 2 dengan 3 lah. Nombor 2 dan 3 ni sebagai RX dan TX ataupun TX dengan RX. Anda kena tengoklah balik kepada modul tu. Kalau modul tu tak keluarkan bacaan, maka terbaliklah anda punya pasangan tu. Okey, ini contoh kalau anda tengok pada modul ni. Modul ni sebenarnya dah ada tulis siap-siap lah. Nampak tak? Ground, VCC, dia ada tulis situ digital pin nombor 2, 3. So biasanya saya akan pasang. Dan kalau anda tengok kat sini, dia dah terus ada yang UART ni. UART ni adalah serial communication. Contoh anda ada sensor kan. Sensor yang menggunakan serial communication ni, biasanya ada beberapa syarikat lah yang memang dia keluarkan sensor yang menggunakan serial communication. Contoh sensor dia adalah PMSA 003 kot. Ni PMSA ni adalah untuk mengukur partikulat. Yang ini memang dia pakai serial communication. Okay, so sebenarnya anda tengok modul yang mahal-mahal kan, harga ratus ribu, kadang-kadang puluh ribu. Prinsip asas dia still sama. Dia akan menggunakan all this kind of sensors lah. Cuma yang berbeza dan canggihnya mereka dan mahal tu sebab dia punya manufacturing, sebab dia punya brand dan juga sebab dia punya programming. Okay, ni saya tunjukkan contoh apa yang dipanggil sebagai PMSA 003. Okay, dia boleh mengukur PM10, PM2.5 dan lain-lain lah particulate sensor. Harga dia bawah 100 ni. Bawah ada yang 50 pun ada, 60 pun ada. Ni yang jenis murah, bukan murah lah, I mean high accuracy jugalah ya. Kalau anda tengok kat sini, dia akan ada pump, dia dah ada pump siap-siap kat dalam ni. Dia ada tulis kat sini, quasi volume dia adalah berkurang 100 liter. Okay, kat sini dia ada tuliskan nampak, pin 2 adalah ground. So mana nak tahu pin 2? So pin 2 tu nanti tengoklah kepada dia punya kabel. Dia dah tunjuk lah biasanya ni contoh Kalau ada siapa-siapa yang ada beli sensor ni, bagus. Kalau tak ada pun tak apa. Nanti tengoklah sensor apa yang awak beli tu. Boleh pasang. Yang penting anda kena tahu apa yang anda punya modul tu nak pakai apa. I2C ke, serial ke, ataupun yang lepas ni kita akan ada lagi satu communication yang dipanggil sebagai SPI. Kejap saya nak tunjukkan. Ini contoh kan. PMS maksudnya particulate measurement concentration. Ini model number 03. 03 maknanya dia boleh ukur sampai 0.3 micron. Okey, Plant Tower, brand dia saya baru ingat. Nama dia Plant Tower. Okey, setiap satu data ni sebenarnya dia hantar data tu sebagai hexadecimal data. So hexadecimal data tu dalam alat tu kadang-kadang dia dah ada chip dia. Kadang-kadang modul-modul yang awak tengok ni dia dah ada chip dia tau. So chip-chip dia ni lah yang akan membantu untuk mentafsirkan maklumat itu untuk dimasukkan ke dalam Arduino. Okey, tak ada dia tak tulis Dia tak tulis ke ataupun saya dah terlepas. Kejap saya try buka PMSA ni nak tunjukkan kepada kamu.
Saya just nak tunjukkan kepada kamu macam mana kamu nak pasang sensor tu dengan adanya datasheet. Datasheet ni maksudnya dia punya ni lah diagram apa semua dia dah bagi tahu kat mana nak pasang. Okey, sekejap saya try tengok. Dia dah bagi tahu kat sini ni pin-pin dia, power kat mana. Kalau kita nak pasang, awak nampak yang penting sebenarnya kita pasang 4 wire ni. RX, TX. Ini adalah serial, ground dan lagi satu adalah VCC. Ni VCC atas ni. Power dia 5 volt. Kemudian dia akan ada ground, kemudian dia akan ada RX dan dia akan ada TX. So biasanya saya akan pasangkan kepada pin nombor 2 dan 3 lah, seperti yang saya maklumkan kepada anda tadi. Sekejap saya tengok, dia tak nak keluar lah. Tapi nanti anda tengoklah sendiri manual ni. Okay. Ada yang siapa beli sensor ni? Kalau ada beli, tahniah lah. Anda boleh buat particle count ataupun particle measurement sensor lah. Ni contoh pin dia. Okay, thank you very much. Okay, dia dah ada tulis lah. Pin 1, pin 2, pin 3 sampailah pin 8. So kadang-kadang pin ni dia tak tulis tau. Tapi dalam datasheet ni ada. So anda kena tengok datasheet lah. Okay, ni pin 1. Ni pin 2, ni pin 3. Biasanya dia datang dengan connector dia. Tapi anda tak tahu connector dia nak sambung kat mana kan. Nanti tengoklah connector tu sambung wire apa yang ada. So pin 1 saya dah cakap tadi adalah 5 volt, pin 2 adalah ground. Kemudian kita akan sambung pin 4 dan 5. Pin 4 dan 5 sebab dia adalah RX dan TX. Bila anda pasang, kadang-kadang kan dia tak boleh nak keluar bacaan kan. So anda tukarlah RX pergi dekat TX, TX pergi ke RX. Tukar-tukarkan RX, TX ni tak ada masalah lah. Cuma jangan salah ground dengan VCC. So biasanya reverse polarity ni, reverse polarity pada anda punya electronic equipment akan boleh buat damage lah pada modul. Cuma kat sini kalau anda tengok ini technical sikit lah, saya just share saja. Dia dah cakap kat sini TTL level at 3.3 volt. Maknanya bahan kita ni kalau anda gunakan Arduino sebab kita tahu bahawa Arduino menggunakan 5 volt kan. Dan RX dengan TX pada Arduino ni, RX dengan TX pada Arduino ni ataupun RX dan TX yang anda akan assign secara computerized-nya 2 dengan 3 ni, dia keluarkan berapa volt? Dia akan keluarkan 5 volt. Semua Arduino ni dia akan keluarkan 5 volt kecuali yang 3.3. So bila TTL ni tadi dia tulis 3.3, maknanya kalau anda pakai terus yang ini ke Arduino, ada kemungkinan anda akan damaging anda punya sensor. So that's why kita kena pakai apa yang dipanggil sebagai voltage divider. Itu topik lain lah. Yang tu nanti kalau anda nak belajar boleh bagi tahu. Ataupun kita akan pakai bidirectional voltage divider lah. Bidirectional tu maksudnya kita hantar 5 volt pergi dekat Arduino 3 volt. Jadi dia dapat mempertahankan kita punya sensor daripada rosak. Ataupun anda boleh gunakan shield seperti ini. Kat sini dia dah ada switch dah. Sense yang mendalam ni saya ada beli banyak sebenarnya. Kalau siapa nak boleh bagi tahu. Saya dapat murah lah. Tapi kalau anda nak beli sendiri, harga dekat market open dalam bawah RM40. Tapi kalau anda beli banyak, macam saya dapat dalam berapa belas lah. Kalau yang ini nak pakai pun bagus. Okay, kat sini dia ada dah. Voltage boleh pilih nak 3 ke nak 5. Ya, soalan. Sensor shield ni yang 5.0 tu ke sir? Oh bukan. Sensor shield yang 5.0 tu lain. Yang ini dipanggil sebagai groove connector. Yang sensor shield tu pun awak boleh pakai juga. Yang itu yang RM4 lebih tu kan. Yang itu boleh pakai, no problem. Samalah macam yang ini. Cuma yang ini kelebihan dia dah ada JST connector. Nampak tak? JST connector ni. Maknanya kalau anda tanggalkan, anda boleh pasang kemudian lah. So anda pasang siap-siap. Lepas tu anda boleh pasang kemudian dekat lapangan. Tapi kalau anda gunakan yang sensor shield tu pun tak ada masalah. Cuma kalau boleh sensor shield tu anda kena pasang. Sebab dia kadang-kadang kan dia macam pin kan. So bila pasang buka dia akan loose lah. So dia ada sedikit ketidakbagusan kat situ lah. Tapi dia ada cara lah nak ngelakkan loose tu. Antaranya awak pakai heat shrink. Heat shrink ni maksudnya awak akan beli heat shrink yang harga berapa sen tu. Awak akan lekat dia lah macam yang saya buat ni. Awak akan panaskan. Maknanya kalau kita masuk terus JST connector tu boleh tak saya? Kalau yang tapi modul ni tu saya kata harga dia RM40 tak silap, bawah 40. Saya tak ingat 30 lebih kot, tapi saya dapat murah. Kalau ada yang nak bagi tahulah. Cuma kat sini dia tidak ada SPI. Yang alat ni dia tak ada SPI. Dia ada I2C. I2C maksudnya anda boleh letak kat LCD, anda boleh letak dekat sensor, anda boleh letak kat sensor 2, anda boleh letak kat sensor 3. So ada 4 I2C yang akan diambil daripada Arduino lah basically, sebab ni shield kan. Shield kan letak kat atas dia. Kemudian yang lain ni semua digital sensor, nampak? D8, D7. So kalau awak boleh bayangkan
kat sini adalah sensor yang ini. Yang ini adalah sensor lagi satu. Ni sensor lagi satu. So yang ini pula adalah analog sensor. Ingat tadi kita ada analog sensor kan? So analog sensor ni semua akan boleh sambung je dekat kita punya shield ni. Saya bukan nak promote shield ni lah, tapi dia adalah sangat berguna lah. Dia punya brand adalah Seed Studio. Anda boleh dapatkan di Cytron lah, Cytron website. Boleh dapatkan harga pun kalau rasa nak murah boleh beli dengan saya lah, sebab saya memang ada banyak lebih. Okey, kalau anda nak gunakan yang Sensor Shield 5.0 tu pun tak ada masalah. Saya pun pernah buat review mengenai Sensor Shield 5.0, yang itu pun boleh pakai juga. Kejap. Soalan yang baik daripada Samsul, Sensor Shield. Sensor Shield. Sekejap lagi saya akan pergi pada programming tapi programming ni saya memang plan untuk buat pada hari yang lain lah, kerana tak nak mengganggu anda punya fokus. Hari ni kita belajar interfacing je dengan hardware masing-masing. Dan apabila anda interface semua anda punya bahan ni, anda kena ingat bahawa setiap satu yang anda buat berisiko untuk rosak pada modul. So that's why bila buat interfacing ni, hardware interfacing ni, nasihat saya sentiasa ada konsep untuk check and recheck. Means that you must validate back apa benda yang you buat lah. Kadang-kadang you confident je dah pasang kan, sebab you malas, perangai lah kata orang kan, perangai pemalas nak review balik. So dia akan ada risiko untuk damage lah. Okay, ni kalau anda tengok ni sensor shield yang anda beli, so dia sama je, dia ada SCL SDA yang telah disimplified. Kat sini kalau anda tengok kan, dia dah simplify kan, dia dah ada digital pin, dia dah ada analog pin, anda boleh terus pasang. Cuma dia akan kalang kelibut sikit lah. Sebab apa? Kalau analog pin, kalau anda ingat, anda masukkan pin je, tapi dia punya ground dengan VCC, anda kena still masukkan dekat ground dengan VCC kan, macam tu. Okay, boleh bayangkan tak apa maksud saya ni? Sebab saya tak bawa benda tu. Okay, sorry. Analog pin dia dekat sini. So anda boleh pasang terus kat sini. Anda boleh pasang terus, lepas tu anda pakai heat shrink, lepas tu anda bakar. Anda bakar, nanti plastik yang daripada heat shrink tu akan melekat. Ini contoh lah apa yang saya maksudkan tadi. Okay, sekejap saya tunjukkan apa yang saya suka sangat pakai heat shrink ni. Dia akan jadi macam ni. Nampak tak? Dia adalah sambungan biasa je, tapi saya letakkan heat shrink ni, saya bakar guna lighter, so dia akan melekat. So dia akan sangat bagus lah untuk kita mengelakkan daripada berlaku masalah. Okay. Yang lebih penting sebenarnya kalau anda boleh solder, anda solder sendiri, anda buat anda punya board, anda letak atas Arduino ni, itu yang terbaik. Okay. Kita panggil prototype. Okay, kemudian ke atas ni anda tengok ada SCL dengan SDA. Kemudian kat sini kita ada SPI. Inilah SPI. Kalau anda tengok kat bawah ni dipanggil sebagai SD card interface. Nampak tak saya punya yang tengah berjoget ni? Ini panggil SD card. SD card akan menggunakan SPI. So SPI communication ni dia akan ada pakai 6 wire. So ini yang ketiga lah, SPI communication Arduino. Ini adalah kaedah yang ketiga bagaimana sesuatu sensor akan dipasang kepada Arduino. So biasanya yang akan pakai SPI ni adalah mereka yang nak pasang apa yang dipanggil sebagai SD card. Okay, SD card modul ni dia menggunakan SPI. Sekejap saya tunjukkan. So SPI ni ada ke tak dekat ESP? Ada. SPI ada dekat ESP. Saya tulis sini SPI SD card. SD card so far setahu saya dia tak ada yang bukan SPI lah. Semua kena pakai SPI. Okay, ni contoh macam mana kita nak interface dia. Okay, anda boleh tengok kat sini how to interface with it. Let me just check the way to connect it so that you are not going to confuse. Ni contoh. Senang. Ada tak siapa-siapa yang beli Arduino Nano? Sajalah nak tahu. Yang lebih kecil daripada Uno ni nama dia Nano. Lebih kecil lagi daripada Nano namanya Micro. Ada tak siapa-siapa yang beli? Kalau ada yang beli baguslah. Boleh jadikan contoh. Tapi kalau tak ada pun tak apa, sama je. Okay, SD card using SPI in STM. Oh my god, ini STM. STM ni adalah jenis board yang lain lah selain daripada Arduino. Dipanggil sebagai black pill ataupun blue pill. Saya tak rasa saya nak tunjukkan sebab dia punya interfacing tu akan lain sikit. Okay. Sekejap SD card Arduino. Saya takut tersilap bagi tahu ni, itu sebab saya nak kena tengok betul pin dia. Okey, pin dia ada 6. Ni contoh pin dia. Pin dia ada 6. Ni siapa-siapa yang nak buat lah pakai RTC dan juga pakai card. Okey, saya tunjukkan sekarang macam mana cara anda nak gunakan SD card. Saya tutupkan yang ni. Okey, ini anda boleh nampak dekat skrin sekarang.
Saya tak bawa SD card ni, tapi dia akan ada 6 lah. Anda boleh nampak kat sini. Dia akan ada ground, dia akan ada VCC. So biasanya bila kita kata pakai SD card ni, dia akan ada ground dengan VCC. Okey, kemudian yang pentingnya kita punya CS. CS adalah chip select. Chip select ni adalah yang akan menulis dalam kita punya SD card ni. Biasanya kita letak pada pin 10 lah. Kemudian pin yang seterusnya adalah dipanggil sebagai MOSI, MISO dengan chip select ataupun dipanggil, sorry bukan chip select, SCK, MOSI, MISO. MOSI, MISO 11, 12 dengan SCK adalah 13 lah. So nombor 10 ni adalah kita punya chip select. Chip select ni yang kita nak type ataupun data yang kita nak tulis kepada Arduino. Okey ni, anda boleh tengok kat sini. Ni contoh yang saya kata tadi. Ground dengan VCC semua tahu. Okey, alat ni kalau anda beli yang modul tadi ni, biasanya dia dah sediakan voltage regulator ni, warna hitam ni. Voltage regulator ni maksudnya anda boleh pakai 5 volt, dia akan turunkan kepada 3.3 volt. So anda punya modul akan selamat lah. Tapi anda kena check lah sama ada tak voltage regulator tu. Okey, kalau anda tengok kat sini, kita ada apa yang dipanggil sebagai MOSI, MISO. Sekejap, alamak iklan dia besar-besarnya. Okey, saya besarkan balik semula. Okey, tengok baik-baik dia punya interface, senang je. CS adalah chip select, saya dah maklumkan tadi. CS ni biasa kita letak dekat 10. Kalau anda tengok pada sensor shield pun, CS dah ada dah dekat sini. Dia akan tulis siap-siap lah dekat anda punya sensor shield. CS tu adalah 10. Okey, kemudian yang seterusnya adalah MOSI. MOSI dekat 11. MISO dekat MOSI 11. MISO dekat 12. SCK. SCK ni dekat 13. So 10, 11, 12, 13 ground dengan VCC. So ada 6 pin kena sambung untuk SPI. Okey, ini adalah untuk communication dengan Arduino bagi menggunakan SD card. Alright, ada apa-apa soalan tak? Kalau anda confused, jangan risau, banyak gambar rajah yang ada dekat internet boleh membantulah. Yang pasti chip select anda boleh pilih lah, sama ada 10, 9, 8 boleh pilih lah ikut suka kamu. Kalau anda pakai sensor shield, ikut apa yang ditulis pada sensor shield. Kemudian ground dengan VCC macam biasa 5 volt kalau dia dah ada voltage regulator. Kemudian masukkan MOSI dan MISO. Okay, ni MOSI yang warna 11 ni, MOSI, MISO dan juga SCK. SCK ni seperti mana yang semua maklum, dia ada pada pin nombor 13. Mesti sambung kat nombor-nombor ni, dia tak boleh sambung dekat tempat-tempat lain. Kebetulan pula pada gambar rajah ni dia tunjukkan, oh tak ada. Ada gambar rajah tadi, ni gambar rajah ni kebetulan dia tunjukkan apa yang dipanggil sebagai RTC. RTC ni adalah real time clock. Dia gunakan apa? Dia gunakan SDA dengan SCL, maknanya I square C. So anda boleh letaklah dekat A4 dengan A5. SDA 4, SCL 5. Ni biasanya kalau dah lama-lama buat Arduino anda akan boleh ingat lah. Ya. MOSI, MISO, SCK ni biasanya saya jarang gunakan apa yang dipanggil sebagai SPI. Tapi ada setengah modul akan pakai SPI. So kat mana tempatnya tu? Kat sini ya. 10 tadi chip select, nombor 11 ni tadi apa? MOSI, nombor 12 MISO, nombor 13 adalah SCK. Ground boleh pakai ground lah. 5 volt kena ambil dekat 5 volt lah, 5 volt rail. Okey, habis untuk SPI. Ada apa-apa soalan tak? Saya akan tunjuk coding sekejap lagi. Okey. Katakanlah anda nak pakai ESP32. Anda tak ada board lain tapi anda ada board ni je. Tapi board ni anda nak buat untuk kita punya prototype bagi mengolek data by SD card. So boleh, anda akan pakai SD card, ESP. Anda akan tengoklah ESP32 punya SPI. SPI pin dia sebenarnya sama je. Dia akan ada indikasi-indikasi yang berkenaan lah. So anda boleh tengok, ni contoh adalah ESP32 Development Kit Do It punya model. Dia ESP32 tak sama dengan ESP8266 itu saya perlu highlightkan lah. Ada pembacaan awak akan nampak nanti kalau awak tak betul-betul tengok awak tak faham lah. Tapi macam saya insyaAllah lah saya dah cerita ni anda akan nampak lah ya. Kat sini dia tulis dia ada 2 I square C. So anda boleh bayangkan lah kalau anda ada alat yang nak pakai 2 I square C anda boleh pakai. Okay, contoh. Kat mana dekat dia punya I square C tu tadi? Ni nampak tak? VSPI MOSI, dia ada MOSI, MISO, CLK ataupun SCK tadi samalah MOSI, MISO, SCK, lepas tu chip select. Chip select ni maksudnya anda punya pin, mana-mana pin boleh pakai. Lepas tu ada satu lagi dekat ground, ada satu lagi dekat VCC. So lagi satu kat sebelah sini kita ada CLK, MOSI dengan MISO,
iaitu pin 13, 12 dengan 14. Yang itu dekat mana? Kalau anda tengok kat sini, dekat dalam gambar raja saya ni, dia dekat area sini lah. Okey, dia dekat area bawah ni. 12, 13, 14 yang tadi. 13, 12 dengan 14 ni. 13, 12 dengan 14 ni adalah SPI. So anda boleh sambungkan 3 pin SPI, Mozi, Mizo, SCK, kemudian disertai dengan chip select. Chip select mana-mana pin yang anda suka, yang ada balance tu pasang je lah. Kemudian disambungkan pula dengan ground dan juga VCC. Habis cerita kat situ. Alright, jelas Ada soalan? Ni dia dah tulis kat sini. Tengok Dia dah tulis kat sini. Pin SCK, CLK, SDO, SDI dan sebagainya ni are connected to the integrated SPI flash integrated. So maksudnya kalau dah pakai, biasanya kita tak akan pakai lagi satu lah. So kalau anda nak pakai dua-dua, dia akan jadi error. Ada setengah modul lah. Contoh yang saya punya pengalaman, saya pakai SPI ni adalah modul BNE kot. Itu adalah kita panggil GPS modul. Kadang-kadang GPS modul ni dia pakai SPI. Tengoklah kepada modul yang anda beli. Okay? So jangan risau sangat bila tengok pin macam ni kan, anda akan macam alamak cuaknya macam susah. Sebenarnya tak susah pun. Simple je, anda kena tahu pin ni apa dia punya fungsi dia. Macam ni kan ADC, maksudnya dia boleh buat analog. So ESP32 ni kelebihan dia. Kalau tadi saya cerita pasal apa nama ni, Arduino, dia ada 1024 kan. Maknanya kalau 5 volt anda boleh dapat 1023 lah sebab dia start pada kosong kan. So dia ada 1023 step. Maknanya 5 volt ni kalau kita bahagikan dengan 1023 ni, kita dapatlah cerakinan dia. 5 volt ni anda bagi pula dengan milivolt, so boleh bayangkanlah 1 milivolt tu berapa bit data tu akan dapat di capture. Tapi kalau pakai ESP dia lagi accurate sebab anda punya ADC adalah 4096. So kalau kata 5 volt, maknanya 5 volt bahagi dengan 4000. So lagi halus lah. Macam ni contoh anda punya Arduino, macam ni contoh anda punya apa yang dipanggil sebagai ESP32. Dia punya precision lah. Precision dia lebih tepat lah. Okay, jelas Alright. So bila dah jelas, maka biasalah selepas kita dah buat interfacing dengan all the instrument and so on, this is the time where you will find out that your life start to become a little bit difficult and challenging. Sebab itu saya tak nasihatkan anda rasa susah lah. Rasa dia adalah challenging. Sebab dia akan menyeronokkan bila anda feel it as a challenge, not as a burden. So saya akan masukkan sekarang Arduino Uno saya bersama dengan sensor-sensor yang berkenaan ni. Saya dah masukkan sekarang. So next step is basically to code. Kita nak hantar coding lah kepada Arduino supaya dia boleh menyelesaikan kita punya objektif ni tadi. Okay, saya ada cawan kat sini. Sekejap lagi saya akan demokan untuk buat yang simple-simple dulu. Yang susah-susah pun saya akan cuba yang terbaik. Nanti kalau ada soalan boleh tanya sekejap. Sekejap, awak terus sekejap. Okey, sambung. Sorry sekejap. Lupa kawan saya. Okey, so kita sambung sekarang. So untuk tujuan coding ni, seperti mana semua tahu, saya percayalah majoriti daripada awak ni baru-baru lagi pasal coding ni. Dan of course kalau nak cerita pada hari ni juga mungkin agak tepu. Tapi connection dan juga perkara yang saya telah bentangkan tadi dah menjadi dasar lah kepada kita punya discussion nak membuat aktiviti anda sendiri ni nanti di lapangan. So sekarang ni saya open dulu 10 minit untuk anda buat discussion dengan saya. Bagi bertanya soalan dululah sebelum saya pergi kepada coding. Silakan kalau ada soalan tanya dulu. Kan nanti dah pergi coding kan lagi lost. Sebelum lost lebih jauh, so better tanya sekarang. Cepat. Ada soalan boleh tanya. Tanya je apa-apa soalan yang awak nak tanya. Pasal electronics, insya-Allah saya akan jawablah mana yang saya tahu. Ada soalan tak? Hello, Assalamualaikum. Ada soalan ke? Tak tahu nak tanya apa saya. Tak tahu nak tanya apa. Okey, kalau tak tahu nak tanya apa, okey saya akan ada satu idea lah untuk memudahkan awak boleh buat benda ni So awak perlu jawab soalan ni dengan jujur Pertama, barang awak dah ada belum? Pertama. Yang kedua, kalau barang awak dah ada, apa yang awak plan nak buat? Itu awak kena jelas. Apa yang awak plan nak buat? Maksud yang plan nak buat ni, apabila anda berada di lapangan nanti, apakah parameter yang anda nak measure untuk kita ukur dari segi exposure Ingat, kita adalah PPKP.
PPKP dilatih untuk mengukur pendedahan. Jadi pendedahan tu mestilah berkonsepkan teknikal. Kita tak nak kita ukur pakai hidung, kita tak nak kita ukur seperti tidak mempunyai objektif lah. So pengukuran kita mesti jelas. Saya tak ada contoh ni. Kalau saya ada contoh, Saya nak tanya Jod. ya, soalan. Macam contoh untuk pasang sensor selain sensor seajar tu, cara dia sama je ke? Sama. Macam contoh kumpulan saya nak buat pasal soil moisture. Saya ada Soil beli sensor yang jenis macam macam ni juga kan. Tapi dia ada cocok dua ke tanah cabang. lah. Betul. So Dia anda boleh sambungan sama gunakan sama. Anda tengok nanti pin dia ada tulis apa? Tapi dia ada bagi lagi satu board yang ada benda biru kat sini, benda dah. Okey, cuba awak tunjukkan saya dia punya gambar boleh? Kejap, Buka saya kamera buka awak. kamera kejap ni. Awak buka kamera, awak share. Okey, siapa yang nak tanya soalan lagi tu? Boleh tanya. Sir, Ya, WhatsApp. why my bot clip but Your your bot- bot tidak clip. Yeah. Oh, my Dia bot blinking klik. color red. Yeah. Nampak tak saya ni? Kejap, tak berapa nampak lah. Kejap. Okey, saya nampak. Dia ada dua board kan. Jadi memang kena guna dua-dua ke macam mana? Dia ada dua bot. Apa maksud dua bot lah? Ni. Satu benda ni, satu lagi benda biru yang board biru. Oh, okey, saya faham. Okey, satu tu adalah dipanggil sebagai amplifier sebenarnya. Maksudnya seperti ini. Okey. Okey, soalan yang baik. Okey. Kepada mereka yang membeli bot yang ada amplifier. Okey, ini contoh bot yang ada amplifier. Sebenarnya sama je lah awak punya tu dengan saya punya ni pun. TDS ni contoh dia ada wire ni untuk pergi dekat amplifier tau. Ini panggil amplifier. Sebab apakah amount yang akan di capture oleh sensor ni. Tak kisahlah awak pakai TDS ke, awak pakai moisture ke, sometimes dia tak cukup kuat untuk diterjemahkan oleh Arduino. That's why dia ada amplifier. So yang awak akan pasang adalah pasang board ni kepada pasang awak punya sensor kepada awak punya amplifier ni. So amplifier ni lah yang akan pasang kepada Arduino. Faham tak? So kalau awak tunjuk saya sensor tadi tu, pertamanya awak kena pasang dulu awak punya sensor ni kepada awak punya amplifier tu, dan connector from the amplifier bawa awak pasang ke sini. Dan biasanya dekat connector tu dia dah tulis lah. Bila ada tulis macam A tambah tolak, itu adalah yang memang nak sambung dekat Arduino. So yang lagi satu tu adalah nak disambung kepada anda punya sensor. Faham tak maksud saya? So mungkin awak beli tu dia cerakinkan lah kan, dia pisahkan. So anda macam Tapi macam sir, macam yang amplifier saya cakap ni, dia nak masuk, dia ada sebelah ada 4 pin, sebelah lagi ada 2 pin. Jadi yang mana kena sambung ke tu? Yang biasanya sensor tu yang dekat 2 pin. 4 pin tu adalah yang awak punya masuk ke Arduino. Sebab Arduino dia perlukan at least 3 pin kan. So awak mesti dah ada idea bahawa dia mesti ground dengan VCC tu dah 2 pin. Satu lagi signal mestilah sama ada analog ataupun digital kan. So kat situlah yang awak akan nampak nanti. Oh okey, so dia ada digital atau signal. Sama je macam pin water sensor saya ni adalah jenis yang ada 3 pin, ada setengah yang mungkin beli jenis ada 4 pin. So satu lagi dia akan tulis AO, satu lagi dia akan tulis D ataupun dia tulis A, lepas tu satu lagi D. So anda tahulah A tu analog, D tu digital. So tak ada masalah. So biasanya pin yang banyak tu akan pergi ke Arduino, pin yang kecil tu atau sikit akan pergi ke anda punya sensor. Sebab konsep penggunaan soil moisture ni biasanya dia gunakan resistant of the ionic bonding from the water composition tu yang ada dekat dalam soil. That's why dia akan tengok based on the resistance of it. Makin banyak air tu ke atas, so makin tinggilah nilai resistance dia. Dia akan bagi certain interpretation based on the microcontroller kita baca ni nanti. Okay, ada lagi soalan lain? Tadi soalan clip tu. Okay, clip tu saya rasa sebab awak punya dah pre-program kot. Ada setengah board yang dah pre-program. Means that awak masuk je dengan kabel dia akan terus nyala. Tu maksudnya dah di pre-program lah. Macam saya punya ni belum diprogramkan lagi. So saya akan programkan lah sekejap lagi bersama anda semua. Macam saya punya board yang mula-mula saya tunjuk ni tadi. Board ni sebenarnya saya dah program. Saya dah program dengan relay. So apabila berlaku certain bacaan yang tinggi daripada yang sepatutnya, maka dia akan menyalakan relay. Ini contoh board yang saya dah buat lah. So board ni akan hantar maklumat kepada saya punya Raspberry Pi contoh. So Raspberry Pi sebab dia ada Wi-Fi dengan Bluetooth dan dia boleh buat communication yang lebih dahsyat lagi seperti web server, dia boleh buat sebagai web services dan sebagainya. So saya gunakan yang itu. Tapi boleh tak nak pakai Arduino untuk buat semua benda ni?
Boleh tak pakai ESP32 saja untuk buat semua benda ni? Jawapan dia boleh, tak ada masalah ya, boleh pakai. Nah, macam ni kan, ESP32 awak capture data daripada ESP dan awak hantar terus kepada internet untuk awak publish dekat dalam ThinkSpeak server contoh ataupun Adafruit IoT. Semua tu akan boleh dilakukan dengan mudah. Okey, selesai. So mari kita belajar yang pertama, cara nak menggunakan IDE. Kalau dah tak ada soalan, saya akan pergi kepada IDE ni. Ada tak beberapa soalan lagi? Tak ada, sir. Okay, tak ada soalan Kalau tak ada soalan, izinkan saya untuk cerita pula pasal IDE. IDE adalah Integrated Development Environment. Saya tak rasa boleh habis semua perbincangan programming ni pada hari ni. So saya nak kena maklum awal-awal lah supaya kita ada keizinan untuk bersambung lagi selepas inilah. Kalau anda sudilah nak dengar saya punya explanation ni. Kalau tak sudi pun tak apa kan. Sudi ke tak sudi? Tak sudi tak sudi tak apa. Okey. So apa yang saya nak tunjuk pada eksperimen kita pada hari ni adalah menggunakan block coding. So block coding ni semua tahu kita menggunakan block lah. So saya akan gunakan platform yang dinamakan sebagai Arduino Blocks. So yang ini saya pernah maklumkan sebelum ni juga. Kalau anda tak nak pakai Arduino Blocks, despite of this anda nak gunakan Arduino IDE pun tidak ada masalah ya. Saya lebih prefer guna mana yang anda senang faham lah. Kalau anda faham IDE pun anda pakailah ya. Saya increasekan sikit dia punya font supaya anda nampak. Okey, untuk pengguna ESP32 saya perlu maklumkan apabila anda install Arduino IDE ni, anda perlu tambahkan board. Sebab bila anda tengok dekat tools ni, okey ni basic lah basic dalam IDE. Saya kena cerita dulu basic IDE ni sebab dia berkait dengan penceritaan kita selanjutnya. Dekat sini board dia akan ada AVR. AVR ni adalah Arduino variation punya board lah. Dekat bawah ni ada ESP32, ESP8266. Ada setengah keadaan anda tidak ada board ini. So anda kena request board ini untuk diadakan dalam anda punya software. Jadi saya akan tunjuk sekarang macam mana nak adakan benda-benda yang tak ada itu. Okay, cara yang pertama adalah anda akan type dekat sini ESP board manager. Okay, manager. ESP board manager. Okey, tujuan dia anda akan ambil ESP board manager ni adalah untuk mendapatkan link sahaja ni, link dia contoh. Anda akan ambil link ni, anda akan copy link ni. Okey, ini saya ajarlah dia punya cara. Anda akan ambil link ni, anda akan copy dan anda akan pergi kepada anda punya Arduino untuk panggil dan install. Okey, tengok saya buat. Kat bawah ni kita akan letak additional board manager, so kita akan tampal. So cara dia anda boleh klik butang yang kecil ni, anda boleh tampal lah kat bawah ni. Biasanya kita akan pisahkan dia dengan enter lah. Contoh saya tekan enter kan, dia akan ada dekat bawah ni, saya boleh tekan Ctrl V ataupun kita panggil sebagai paste lah, kita tampal. So kalau anda perasan kat sini, apa yang berlaku kat sini sebenarnya adalah dia akan panggil data-data yang berkaitan dengan ESP32. Ni kalau anda tengok yang saya tengah highlight ni, yang atas ni adalah ESP8266. Bila anda dah siap, anda tekan OK jangan tekan cancel lah. Okay, saya dah tekan OK. So next step, selepas dah tampal link tadi, anda akan pergi kepada tools dan anda akan pergi kepada board, anda akan pergi kepada board manager. So board manager ni akan membolehkan anda menginstall board-board yang tak ada lagi dekat dalam anda punya IDE. So board ni ada banyak lah. STM board, even yang baru punya board seperti Arduino IoT, Arduino BLE Sense, semua ada dekat dalam board manager ni. Anda perlu carilah dan install accordingly. So tujuan kita tampal link tadi supaya dia boleh cari dan jumpa link yang berkenaan dengan ESP. So anda akan tulis ESP32 sebagai contoh. Anda akan tekan enter, dia akan tulis kat sini. So saya dah install, sebab tu dia tulis install already. Kalau anda belum install, anda akan tekan butang install lah, dia akan install. Sama juga kepada mereka yang menggunakan ESP8266. So anda akan install jugalah. Ini adalah untuk install board. Board tu maksudnya anda punya papan lah, papan untuk membuat prototype. Selain daripada tu mungkin tak ada kot sebab anda tak gunakan board-board yang mahal kan, ataupun board-board yang pelik-pelik macam L5, L9 apa semua board yang daripada China tu pun anda kena install juga board manager yang tersendiri. Okey, setelah anda dah faham apa itu maksud board, yang kedua anda perlu faham apabila menggunakan Arduino ni adalah anda punya chip untuk dibaca oleh komputer. Okay, saya perlu cerita ini semua saya cerita sekali termasuk dengan debugging. Debugging ni maknanya masalah-masalah lah yang berlaku di dalam Arduino ni bila anda install dia.
Sekejap ni saya besarkan. Okey, kat sini kalau anda tengok saya fokuskan sekejap. Okey, saya fokuskan sekejap. Kalau anda perasan kat sini dia ada chip komputer tau. Chip ni biasanya dia ada nama lah, nama chip tu. Saya tak tahulah awak nampak ke tidak. Tapi kalau awak tengok daripada sini dia ada tulis, nampak tu? CH340, something like that lah. So kalau anda tengok yang ini, dia akan ada chip juga kat sini. Nampak tak chip yang ni? Atmel tu, nampak tak? Atmel, lepas tu dia ada tulis kat situ. Chip dia, okay, itu chip dia. Okay, ni kat sini. Ini semua adalah chip-chip yang berkaitan dengan dia akan communicate dengan komputer kita. Kalau chip ni tak ada, so dia tak boleh communicate dengan komputer kita. Ni contoh lain lah kat sini. Ada tak? Allahumma salli ala Muhammad. Tu nampak. Nampak tak yang warna hitam ni? Yang dekat kuku saya ni tadi. Ni saya tunjuk. Okay, ni chip dia. CH apa benda tu? 3406. Okay. CH3406 ni biasanya kalau anda install Arduino IDE, dia memang dah installkan sekali. Tapi kadang-kadang, biasalah kan, things happen, dia tak terinstall sekali. So anda perlu installkan sendiri. Nanti saya ajar macam mana nak installkan. Okay, ni saya tunjuk yang ESP pula. ESP pun sama. Dia ada juga chip kat sini. Ni chip. Chip ni, ni kalau anda tengok, nampak chip dia? CP2102. Okey, CP2102, CH36340 apa semua ni tadi. Itu semua adalah chip-chip yang digunakan untuk kita install dan kita nak dia communicate dengan komputer kita. Oleh itu contohlah anda nak gunakan ESP32, anda tahu tadi dia punya adalah 2102 kan. Anda akan tekan driver. Ini maksudnya software tu punya driver yang ni. CP210X USB to UART bridge. So anda akan klik. Dia pengeluar dia adalah SI Labs ni lah So anda boleh tengoklah kat sini pun nanti dia ada tulis ni tadi. Kalau anda perasan kat sini dia memang ada tulis SI Lab tu. Dia nampak tak? Sorry kejap kat situ dia ada tulis SI Lab. Tu SI Lab CP2102. So anda install untuk membolehkan dia communicate dengan komputer. Ini biasa troubleshoot yang berlaku lah bila anda beli board, anda first time install Arduino. Benda-benda ni semua dia tak nak detect kan. So anda kena troubleshoot sendirilah sebab saya tak ada bersama kamu. Tapi yang penting kat sini anda boleh download dan anda install accordingly Siapa yang pakai Mac, Windows ataupun yang pakai yang lain-lain lah. Okey, kemudian yang paling penting dalam Arduino ni pula adalah libraries libraries. So kalau anda pergi ke sketch kat sini, kita akan ada include library. Dekat sini kita ada library. Library ni adalah tempat di mana kita nak letakkan sesuatu benda yang sepatutnya kita buat itu Z, tapi ada setengah orang dah buatkan untuk kita. Contohnya macam ni Kalau anda tengok ni, kita panggil sebagai BMP ni. BMP 280 ni sebenarnya chip dia yang ini, yang kecil ni je chip dia. Tapi chip ni nak cerita dengan awak, dia dibuat oleh Bosch, BOCH, Bosch lah, Bosch yang biasa buat peralatan industri tu kan. Tapi nak interface dengan dia memang susah. So oleh yang demikian ada orang dekat dalam dunia ni telah tolong untuk buatkan dia punya library. So anda nak masukkan library dia, inilah cara dia. Ada dua cara nak dapatkan library. Cara yang pertama nak dapatkan library adalah melalui GitHub. Anda boleh tulis kat GitHub ni contoh. Contohlah library yang saya nak adalah BMP 280 library. Saya tulis je BMP 280 library, dia akan keluar dah library iaitu Arduino Library for BMP 280 GitHub. Nampak tak? Okey, saya akan ajar kepada tuan-tuan dan puan macam mana cara nak install. Dia ada dua cara nak install. Ini adalah cara install yang pertama menggunakan hard method. Hard method ni maksudnya anda download. Okey, contoh. Ini yang kaedah pertama Anda download. Okey, selepas anda download, anda akan buka anda punya file. Okey, selepas buka file ni, pastikan anda buang perkataan master tu. Sebab biasanya kalau anda download, dia akan ada sekali tulis perkataan master. Sekejap Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa dia tak nak keluar? Saya try lagi sekali. Okey. Okey, ni kalau anda tengok pada slide saya sekarang ni, dia ada tulis kat sini, nampak tak? Adafruit BMP 280 master. So kalau saya, pertama, saya akan buang dulu perkataan master ni. Master ni buang. Okey. Dia dalam bentuk zip file kan. So zip file ni anda boleh terus upload di dalam Arduino. Okey, cara dia anda akan pergi kepada anda punya Arduino. Okey, kat bawah ni Arduino saya kan. Okey, kat sini kita ada library sketch. Kemudian anda akan ada kat sini include library.
add zip library. Ini kaedah yang pertama. Anda tekan add zip library, kemudian dia akan minta lah anda masukkan library tadi. So contoh saya masukkanlah library saya tadi, Adafruit kan, Adafruit. So kalau anda tengok kat sini, dia akan sepatutnya ada lah Adafruit. Allahumma shalli ala Muhammad. Okay, nanti kalau ada Adafruit tu anda akan pilih dan upload accordingly. Nanti dia akan installkan untuk kamu. Itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua adalah apabila anda tak gunakan cara yang tadi tu, iaitu anda download dah kan. Selepas dah download, maka kita akan pergi yang kaedah seterusnya. Sekejap. Kaedah seterusnya ni basically anda akan ambil file tadi. Okay, contoh. Ini Adafruit ni tadi, anda akan extractkan file ni. Contoh kalau dalam case saya ni, saya pakai Mac, saya double klik je lah, dia akan extract. Selepas dia dah extract, maka anda akan ambil folder tu dan letakkan dalam folder library Arduino. Okay, ni contoh kaedah yang kedua. Okay, nampak ada perkataan master tu, tolong buang master tu. Okay, tolong buang master tu. Copy, anda copy copy anda punya library ni, anda tampal ke dalam dokumen yang anda punya Arduino installer. Bila anda buka Arduino, dekat dalam ni biasanya dia akan ada library. Anda tampal Arduino library tu kat sini. Right click, kemudian anda tekan paste. Ini contoh. Saya dah ada. Okay, tu adalah dua cara hard method. Hard method ni biasanya terpakai apabila anda cari library tu tak jumpa. Library tu hanya ada dekat dalam GitHub je. Dia belum masuk lagi dalam repository Arduino. Okay. Ada apa-apa soalan tak? Nanti boleh tengok balik lah video ni. Saya just buat pengulangan balik. Anda pergi ke dalam Google search, anda cari library yang anda mahukan. Even yang macam tadi saya tunjuk yang PMSA tu kan, PMSA003 library. Anda boleh cari sebab kadang-kadang library ni dia integrated to each other. Ni nampak. Ambil Avaldebe, site OS. Ni siapa ni? Oh ni Kerja Data Online. Nanti anda boleh pergi Kerja Data Online, dia pun ada dah library-library yang telah diberikan link lah supaya anda boleh download. Okey, cara dia tadi pergi dekat code, download zip file. Selepas download zip file tu tadi masukkan ke dalam Arduino. Okey, zip file tadi masukkan ke dalam Sketch, pergi kepada include library. Dalam library tu tadi ambil yang tulis add zip library. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah secara hard coded, iaitu anda download data yang berkenaan, copy dan paste dalam library folder. Macam ni lah. Dokumen, Arduino, libraries. Dalam ni ada banyak library saya. Kalau anda perasan kat sini kan ada banyak library. Itu adalah kaedah kedua. Dan kaedah yang ketiga, kaedah paling senang sekali. Pergi dekat Sketch, pergi dekat include library, pergi dekat manage libraries. Ini paling senang. Di mana anda cari dekat dalam repository yang telah ada dalam Arduino. Okay, saya tunjukkan sekarang cara dia macam mana. Basically dia akan buka anda punya Arduino, kemudian dia akan bagilah anda punya repository. So anda akan dapat list tu lah. Tapi dia memerlukan internet lah ya, sebab dia nak capture data-data tu. Sekejap dia akan mungkin hang sikit lah sebab komputer saya dah banyak sangat run memori ni. Alright, so sementara menunggu, ada apa-apa soalan? Soalan boleh sila tanya. Ada soalan tak? BMP. Kemudian kita ada water sensor. Kadang-kadang water sensor ni janganlah pula awak cari library kan. Kadang-kadang tak ada. Tapi manalah tahu nasib awak baik ada, awak ambil je lah. Sebab biasanya library juga akan disertakan dengan contoh. Ni yang bagusnya bila ada library. Ni contoh library dia. Contoh yang kita akan tengok kejap lagi ni adalah library apabila anda nak menggunakan ni yang dipanggil sebagai temperature sensor untuk air ni. Temperature sensor air ni dia ada dia punya library. Okey, saya akan tunjukkan kejap lagi macam mana nak dapatkan dia punya library. Okey, sebelum tu saya akan ni air, botol air. Okey, saya akan isi air dulu. Okey. So kita akan buat eksperimen lah kejap lagi kan. Kita akan masukkan probe kita ni dengan sensor. Okey. Sebelum tu, mari kita cari dulu library. Okay. Library ni, kalau anda nak tahu nama dia apa, dia adalah DALLAS. D-A-L-L-A-S. Kalau anda tak tahu, anda boleh tengok dekat dalam Google lah. Ataupun anda ambil gambar, gunakan Google Lens, dia akan bagi tahulah search yang berkenaan menggunakan AI tu tadi. Okay, so kat sini kita akan tulis D-A-L-L-A-S. So anda tulis perkataan DALLAS contoh. Dia akan tulislah DALLAS
temperature ataupun Dallas thermometer. Bila dah tekan je keyword, anda tekan enter. Nanti dia akan carikan untuk kamu dan kamu akan install lah. Ni macam ni kan. Dallas temperature saya dah install dan dia telah ada. Ini kaedah yang ketiga saya kata tadi nak install library. Contoh anda nak pakai ini kan, anda boleh pegang, anda boleh tekan install kalau anda nak lah. Selesai. Okey, mari kita tengok macam mana nak guna benda ni daripada library. Kita tak nak karang kod kita sendiri sebab masa pun dah tak sempat ni. Saya tunjukkan yang contoh-contoh dah ada je. Okey, so anda akan pergi kepada file, anda akan pergi kepada examples. So anda akan proceed kepada apa yang dipanggil sebagai contoh. Tadi itulah, contoh dia adalah Dallas temperature kan. Dan perlu diingat, kadang-kadang contoh-contoh ni anda dah boleh guna untuk membuat modifikasi. Anda ambil dan terus pakai. Tak ada masalah. Sekejap. Lambat sikit, komputer saya dah tua ni. Okey, dekat sini kalau kita download ke bawah dia ada tulis Dallas temperature. Kalau anda tengok dia ada macam-macam contoh. Ini semua contoh yang telah diinstalkan secara percuma kepada anda. Okey, saya ambil yang ni, dipanggil sebagai simple. Simple maknanya simple lah. Nanti anda boleh klik lah dekat mana-mana yang ada. Anda boleh belajar lah satu persatu daripada coding dan programming dia. Okey, ini contoh dia punya, kita panggil sketch. Arduino ni, apa benda yang anda tengok ni, namanya adalah sketch. Ini dipanggil sebagai sketch. Sketch adalah your programming language that able to represent the things lah. Okay, contoh kat sini anda tengok, include one wire, include Dallas temperature. So kalau anda nak pakai benda ni dalam anda punya projek sendiri, okay, contoh kan, ini projek saya kan. So saya nak pakai ni, tapi saya ada 3 sensor kan. Sensor pertama adalah Dallas, sensor kedua adalah BMP, sensor ketiga adalah water sensor. So saya perlu ambil lah dia punya library. Okay. Sebab apa saya perlu ambil library dia? Sebab library ni dia ada fungsi-fungsi library tu yang akan dipakai kepada saya punya coding. Okay. Tapi kita tak nak fikir yang itu dulu, kita nak gunakan yang apa yang ada dulu. So kita tengok satu-satu ya. Okay, pertama kita masukkan library, kedua kita memberikan definasi. Awak tengok perkataan dia define one wire bus 2. 2 bermaksud pin nombor 2. Sedangkan saya masukkan tadi pada pin berapa? Pin A1. So saya nak tukar boleh, saya tak nak tukar pun tak apa. So untuk memudahkan saya, maka saya akan tukarkan pin dia sahaja. Saya alihkan pin tadi daripada A1 kepada A2. Sebab kita nak pakai library dia kan. Dan kita nak meminimalkan manipulasi. 0, 1, 2. Okay, saya dah letak dekat pin nombor 2. Okay, ni pin nombor 2. Masuk dekat signal wire, yang lain semua macam biasa lah. Okay. Kemudian dia akan kata dekat sini, setup one wire. One wire ni dia aja, Dallas temperature sensor one wire. Ini dia punya void setup. Yang ini adalah kita punya setup lah. Setup bermaksud dia akan initialize, dia akan start the engine brain kepada Arduino ni untuk menjalankan operasi berkenaan. Sensor.begin ini fungsi. So maknanya kalau anda nak gunakan Dallas ni, anda kena ambil semua ni. Anda ambil ini semua. Kemudian anda jangan lupa ambil yang ini, sensor.begin. Sebab sensor.begin ni adalah arahan untuk mengaktivasikan brain Arduino ni. Kalau anda ambil, anda nak tukar, boleh tak? Boleh, anda boleh tukar. Okey. Kemudian anda tengok void loop. Loop ni adalah dia akan berpusing. Dia akan ambil dia bacaan temperature tu sampai berkali-kali. Ini contoh dia. So, next step yang anda perlu lakukan, anda dah tengok dekat pin nombor 2, anda dah tahu bahawa dia akan ada float dan temperature sensor. Ini dia punya function. Function untuk membaca temperature itu adalah sensor.get temperature C by index. Ini anda boleh menggunakan kalau anda punya phone check. Ini dia akan check lah sama ada tak bacaan atau ada bacaan dia error. Okay. So baik kita akan lupakan mode yang dalam Arduino. Sama sekali kepada itu ada tools. Ini yang kita paling basic. Sekarang dah kepada ini dan kami bantuan anda akan buat saya akan anda sebab anda dah buat tentang dia terus harus melakukan dan saya akan dia bagus sebab kita dah bayar anda akan dapat contohnya seperti itu dia. Okay, saya berikan upload dengan hitam setelah kita saya semua dan saya boleh sini. Begitu, dia akan compile, dia akan masukkan kod ini ke dalam Arduino. So, dia punya konsep tu macam dia brain and dia
burn the chip lah, dia punya istilah lah. Dia bakar chip tu, dia taklah bakar macam bakar salai binatang lah. Maksudnya dia mengoperasikan demikian. Lepas itu di sebelah di dalam Arduino ni pula anda perlu tahu dia ada benda-benda lain contohnya macam serial monitor. Kat sini kita ada serial monitor untuk tengok kita punya output. Sebab kita punya eksperimen ni kita tak ada pakai LCD tau. So bila tak ada LCD, bila tak ada benda-benda ni, so kita nak tengok output tu kat mana, kita akan tengok dekat serial monitor. Okey, kalau anda tengok kat bawah ni dia dah tulis done uploading. So anda pergi ke sebelah kanan atas ni serial monitor, anda klik. So anda akan nampak ada keluar output macam ni. Dallas temperature, IC control. Temperature the device is 31. Nampak? Dia akan bagi dah bacaan. So untuk memudahkan anda menampakkan operasi ini, mari saya tunjukkan sekarang macam mana dia punya output dia lah. Sekejap saya tunjukkan output dia supaya anda nampak. So 32, 31. So saya masukkan sekarang sensor. Saya masukkan sensor ke dalam air. Okey, ni air. Ni sensor saya. Ni air masak. Saya masukkan. So kita boleh nampak lah temperature ni sepatutnya turun lah. Seperti mana yang kita expect lah, dia akan turun. Sebab air lebih sejuk kan daripada environment sekeliling. Okay. So ini contoh yang paling simple yang dipanggil sebagai Dallas temperature. So even kalau saya nak keluarkan pun, kalau saya pegang pun, saya hold lama-lama, nanti kita boleh nampak lah temperature tu akan naik lah sebab saya ada mengeluarkan haba kan daripada badan, nampak 34, 35. So it's deemed accurate lah, dia nampak accurate ataupun it seems like able to capture all this information. Okay, so next step adalah macam mana information ni kita nak tangkap dia, kita nak gunakan dia untuk analisa data kita dan sebagainya kan. So biasanya kalau saya akan, sebab saya dah tahu kan macam mana nak buat dia, so saya akan basically buang lah benda-benda ni. Contoh lah kalau saya akan modify, iaitu saya akan letak satu fungsi bernama serial.println, dalam kurungan saya akan tulis temp C. Macam tu je, saya letak semicolon, selesai. So saya akan tekan verify dan saya akan tekan upload. So apa yang akan jadi, dia akan baca data tu tadi, dan anda pun tahu bacaan data ni dia baca secara live kepada komputer saya. So saya boleh rekod data yang keluar daripada Arduino ni masuk ke dalam komputer ni dan direkodkan oleh komputer. Dan of course dia tak praktikal lah kan kalau kita nak bawa komputer. Kalau kita ada komputer yang memang anda nak gunakan untuk direkodkan, tidak ada masalah. Okey, ini contoh, saya akan compile dan saya akan upload. Salah satu software yang berguna lah kepada anda semua yang nak menggunakan Arduino ni, anda boleh gunakan CoolTerm. CoolTerm ni adalah untuk download data. Kita nak download data daripada Arduino. Dia akan masuk ke dalam serial monitor, tetapi dia boleh digunakan untuk tujuan rekod. Ini contoh kan, saya dah upload ni tadi. Saya boleh tekan serial monitor. Okey, awak boleh nampak sini, nampak? Dia akan tulis 2750, requesting temperature. Okey, katakanlah saya tak nak perkataan requesting temperature ni. Saya boleh buang. Sebab apa? Saya nak data je. Boleh tak? Boleh, no problem. Semua ni kita boleh buat begitu sahaja. Okey, so saya tekan save. Kalau anda perasan, saya buang fungsi-fungsi yang menceritakan tentang data yang kita hantar kepada serial monitor. So last kali kita akan dapat data sahaja sebab kita nak save data kita dalam Excel, dalam CSV untuk buat analisis kan. Kita tak nak perkataan-perkataan tu menyemak je. Ini contoh CoolTerm yang saya maksudkan tadi. CoolTerm ni boleh di-download secara percuma. Word ataupun Windows ataupun Mac ataupun Linux pun boleh. Anda boleh download lah. Okey, so sekarang saya sedang download dan saya dah upload. Bila saya tekan serial monitor, dia akan keluar. Okey, nampak? Dia akan keluar bacaan. Okey, kita tahu ini bacaan dalam temperature dan anda nak gunakan apa yang dipanggil sebagai CoolTerm. Oleh yang demikian, anda boleh tekan dulu perkataan option ni untuk configure dulu dekat mana dia nak baca. Okey, dia akan baca kepada kita punya kabel yang ini. Kita tekan OK dan kita tekan connect. So bila anda tekan connect, dia akan keluar lah, nampak tak? Dia akan keluar 354. So setiap satu saat bacaan data ini akan direkodkan dan anda boleh save lah data ni. So biasanya kita akan tekan butang yang dipanggil sebagai capture text. Okay, capture text to binary. Kita akan tekan start.
So dia akan start capturing the data. So anda boleh gunakan komputer lah untuk rekodkan data ni tadi. Selama berapa lama? Sampai habis lah. Sampai habis anda punya data ni direkodkan. Okay. So kalau anda perasan kat sini kan, dia akan rekod. Setiap satu data tu adalah correspond to the temperature level yang ada dekat dalam anda punya komputer. So kaedah ni boleh disambungkan bersama dengan anda punya SD card ataupun dipanggil sebagai memory card lah. Memory card tadi boleh jadi sebagai data logger. Okay, tengok kan, siap. So anda boleh gunakan connection ni tadi, capture data untuk stop. Anda boleh stopkan data tu tadi dan anda boleh tekan save lah. So save ni akan savekan data tu kepada bentuk yang anda mahu. Okay. Save. Okay. So anda boleh retrieve balik data tadi di dalam komputer masing-masing. Okay, ada apa-apa soalan tak? Ada soalan tak, ladies and gentlemen? Ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, satu lagi contoh saya ambil yang Adafruit tadi ni. Kita ada tulis Adafruit BMP 280. Kita ada tulis BMP 280 test. So anda boleh download. Ini yang saya tunjuk contoh-contoh yang dah ada dia punya apa nama ni? Library. Anda boleh gunakan terus. Kalau yang tak ada, nanti kita belajarkan Diana macam mana kita nak interface benda ni. Anda just remind saya baliklah apa yang kita buat hari ni. Okay, ni anda akan perasan kat sini, kita ada beberapa library. Tapi ini telah disediakan oleh Adafruit. Anda boleh pakai terus. Contoh, macam ni kan, anda ada I2C dan anda ada SPI. So anda boleh ambil yang I2C. So secara default dia akan ambil I2C lah. Kalau anda nak pakai yang SPI, SPI maknanya 6 pin kan. Anda uncommentkan benda tu dan commentkan I2C. Ini contoh. Ini adalah pin definition yang kita perlu pasang lah. Mozi, Mizo dan juga SCK. CS adalah chip select. Anda boleh gunakan Arduino Sensor Shield pun untuk interface benda ni terus ya. Okay. Dah siap yang ini, anda sebenarnya boleh terus download. Okay, yang ni semua saya dah check. Dia akan gunakan I2C. Dekat bawah ni dia akan kata ada address dan lain-lain, bmp.begin. Okay, kita akan try upload. So, contoh yang kedua ni pula adalah saya akan uploadkan sensor ini untuk membolehkan sensor ni membaca air temperature. Tadi ni kita baca water temperature kan. Lepas ni kita nak baca air temperature pula. Okay. So, kita tunggu sekejap. Dia akan buat compilation dan dia akan upload. Kemudian dia akan bagi bacaan yang dikehendaki. Kalau tak sempat nanti saya akan sambung kemudian. Kita akan cuba gabungkan antara sensor ni dengan sensor ni dengan sensor ni. Dan gabungan itu awak yang buat sendirilah. Saya just ajar je kepada kamu. Okey, dia tak boleh nak upload salah satu sebab dia sebab kita masih buka lagi kita punya software ni. So kita kena disconnect dulu. Sebab dia akan berlaku error lah kan. Of course lah. Sebab dia sedang hantar data dan dia tak boleh nak buat sekaligus benda-benda tadi. So saya re-upload back. Sebab dia busy kan. Port tu ada satu. Kat situ lah nak masuk, nak keluar. So dia error lah. Okey, ada soalan tak? Ada lagi 2 minit untuk tanya soalan lah sebelum kita pergi ke pengakhiran kuliah demonstrasi saya pada petang ni. Anda boleh rujuk kepada YouTube channel saya. Jika ada sebarang masalah boleh komen kat situ. Dan boleh sharekan kepada saya di dalam LMS. Anda punya, kita panggil sebagai layout. Anda punya FreeZing file yang saya pernah cerita sebelum ni. Setiap orang akan upload sendiri-sendiri punya lah. Okay, so saya akan tunjukkan sekarang serial monitor. So kita boleh nampak kat sini, dia akan kata BMP 280 adalah not valid. Sebab apa? Dia tak boleh baca address. Sebab I2C ni dia pakai address. So oleh kerana dia pakai address, so kita kena tahulah address dia berapa. Tak silap saya address dia adalah 076. Macam mana saya tahu? Pengalaman kot. Kita try tengok lah. Kod-kod dia tahu address dia. Kalau tak, kita kena carilah address dia berapa. Okey, ada soalan tak? Tanyalah soalan. Korang ni tak nak tanya soalan sebab apa lah? Ke tak boleh bayang lagi apa saya cerita ni? Ni saya tak dapat tangkap betul ke saya? Belum dapat tangkap betul lagi Oh, bahaya betul ni. Tak Susah apa. nak faham tu. Awak kena buat dulu. Nanti awak dah buat. Saya nak awak buat ikut progress lah. So start daripada hari ni, awak dah kena buat layout plan dan kena buat hardware dulu. Nanti hari next week ataupun yang the following class, kita akan fokus kepada software. Lepas tu kita dah boleh finalize lah kita punya barang untuk dihantar ke tempat lokasi. Okay, ni contoh. Nampak tak? Bila address dia betul je, dia boleh detect dah, nampak?
temperature 25, pressure adalah sekian-sekian, approximate altitude adalah sekian-sekian. So ini adalah contoh ya tuan-tuan dan puan sekalian bagaimana kita nak gunakan Arduino ni untuk tujuan kita punya data collection. Dan macam biasa saya bagi tahu tujuan kita collect data ni tak lain tak bukan adalah untuk kita buat environmental impact assessment. So how you want to assess something, you must have the data. So how you want to get the data, you must have the technology to capture the data. You can go there and capture the data, but you are not practically can collect all the data all the time. Betul tak? Anda akan pergi mungkin collect sampel tu hanya beberapa hari sahaja ke, beberapa ketika je. Dan of course dia akan ada error dan juga lain-lain lah logistik. Tapi kalau anda boleh gunakan all this equipment, anda boleh gunakan all this mechanism, so you are saving a lot of money, then you are also collecting the data in a smart way lah. Sebab anda akan collect data tu dan data tu akan di-collect secara mudah. Okay, satu lagi contoh lah saya bagi last, alamak saya dah tutup lah. Okay, satu lagi contoh lah kalau sempat ni. Saya tunjukkan contoh yang water sensor lah sebab alang-alang anda pun dah tengok kan. So water sensor ni adalah contoh analog sensor. So saya akan pergi kepada file. Dekat dalam Arduino ni dia dah ada ready tau beberapa contoh-contoh yang ada. So anda boleh pergi pada basic. Contoh saya ambil analog. Kat sini adalah analog in out serial, analog input. Saya akan try analog input lah. Saya nak tengok betul tak kod dia pasal analog input. Sepatutnya betul lah, dia akan bagi bacaan. So bacaan tu nanti kita akan translate lah kepada bentuk perkataan. Contohnya tangki penuh, tangki tak penuh tu kita yang akan buat sendiri. Okey, dia akan pakai potentiometer, tapi kat sini kita tak pakai potentiometer. Kita akan pakai apa yang dipanggil sebagai apa nama ni, alat kita tadilah. So kita boleh pakai benda yang sama je, cuma kita tak pakai potentiometer. Potentiometer ni yang ini ni potentiometer. Kita boleh kawal resistor kepada kita punya circuit. So tapi kat sini kita akan kawal resistor kita berdasarkan jumlah conductivity dia bertemu dengan air. Nanti kita tengok apa output dia. Okey, dan uploading. So kalau anda tengok dekat sini serial monitor, kita akan tengok kosong kan. So saya akan masukkan sekarang saya punya pin. So sepatutnya dia akan keluarlah bacaan. Okey. Oh, dia tak keluar bacaan. Sebab apa dia tak keluar bacaan? Sebab dia punya sensor tu adalah bukan untuk membaca benda-benda ni. I don't think this one is good to be used. Okay, so kita kena pakai analog read. Tadi tu adalah analog in. Okay, ada apa-apa lagi? Cepat. Soalan, tak ada soalan. Oh, yang tadi tu memang dia tak akan bagi. Sebab itu adalah dia akan keluarkan lampu sebenarnya. Sorry dia akan keluarkan lampu. Analog serial read. Sepatutnya saya pakai analog serial read. Okay. Kalau tak ada apa-apa, saya last demo tunjuk yang ini. Kalau okey, then kita akan tangguh lah. Kalau tak okey pun saya tangguhkan jugalah. Nanti ada apa-apa? Saya nak tanya. Ya, silakan soalan. Soalan silakan. Kelas hari Jumaat ni saya ambil ke? Hari Jumaat ni pukul berapa? IL rasanya dalam pukul tengah hari rasanya. Tak sure IL tapi ada lah. Okey, kalau ada IL then kalau awak semua okey, saya Jumaat memang saya tak ada kelas. Selasa dan Jumaat memang saya free. So, saya sedialah untuk membantu anda yang berada di alam maya sana untuk tengoklah apa yang anda dah buat. Tapi saya tak nak. Memang tak boleh datang college ke? Datang sama ke? Tak boleh, KP tak bagilah. Saya dah Susah, tanya dah, KP tak bagi. Okey, ni contoh Cuma kan cuma boleh tak kalau macam kita orang tahu dulu apa yang saya nak ajar itu. Macam hari ni saya nak ajar water sensor kan. Kalau hari Jumaat tu saya nak ajar apa. Nampak tak ni? Contoh kejap nanti saya komen soalan. Nampak tak dia berubah-ubah value dia? Nampak. So ini contoh saya rendam-rendamkan air dia lah ke dalam dan keluar, jangan fikir benda bukan-bukan lah. Okey, tadi soalan awak apa? Apakah tajuk yang saya nak cerita? Okey, sebenarnya tajuk tu tak penting sebab saya tak nak limitkan kepada aplikasi sebab dia terpulang kepada apa yang awak ada. Faham tak? Sebab hari ni memang kebetulan saya bawa barang-barang yang berkaitan dengan water sebab saya tengah buat projek water. That's why saya tunjukkan terus dan alhamdulillah lah saya dapat tunjukkan almost semua komunikasi barang tu dengan Arduino. Itu yang penting tu sebenarnya. So pada saya macam ni, hari Jumaat ni kalau you all okay, pastikan you all dah siap dulu diagram. Boleh tak? Dah siap diagram yang seperti saya tunjuk tadi tu. Dah ada gambaran macam mana you nak connect your sensor tu nanti.
Tak kisahlah kalau you dah ada sendiri you punya Arduino pun, you pasang siap-siap pun lagi bagus. Jadi you yang dah siap tu akan fokus pula pada programming. Kepada kawan-kawan lain yang barang pun tak ada lagi, yang baru nak order ke nak tunggu sampai, awak boleh proceed dengan membuat apa nama ni, FreeZing ni tadi, ataupun kita panggil sebagai Tinkercad. Saya tak rasa awak akan boleh buat semua. Kadang-kadang mungkin awak akan pakai orang punya. So awak try lah ambil orang punya, adjust according to your needs. Contoh macam awak ada nak pakai water sensor tapi yang Cik Syazwan punya tak ada LED. Saya saja nak letak LED macam tu. Contoh dia begitulah. So anda boleh gunakan Tinkercad, anda boleh gunakan FreeZing untuk membuat diagram ni, diagram. Boleh macam tu. Hari Jumaat ni saya nak tengok seorang-seorang punya, seorang-seorang lah. Pukul 12 kan. Kalau pukul 12 saya bagi due awak, due date adalah pagi Jumaat lah. Boleh pagi Jumaat. Saya nak tengok yang ini. Apa yang awak nak buat yang ini. Ni macam ni contoh. Boleh tak? Ke tak boleh? Ke rasa berat? Maksudnya pakai Mawek tu je lah sir? Pakailah software ni je. Awak buat, awak nak buat apa? Kalau teruk sangat bahawa awak tak boleh nak buat ni, kan saya pernah tunjuk hari tu, awak boleh pakai Circuit Digest. Circuit Digest, Circuit.io kot, sorry, Circuit.io. Sebab saya memang nak awak memang kena ni lah, kena ada idea apa nak buat. Kalau tak, memang awak tak boleh nak nampak pun nanti apa benda yang awak nak buat. Yang tunjuk penulis tadi, dia akan bagi tahu ke benda apa alat yang kita perlu guna tu? Ya, dia akan tunjuk apa barang yang perlu pakai, apa benda yang perlu ada, dan ada setengah-setengah library tu tak lengkap, tak apa, awak ambil mana yang lebih kurang sama je. Contoh kan awak pakai BMP yang ada dalam contoh dia BMP 085. Dia tak ada yang 280 sebab itu yang terlatest kan contoh. So pakai je lah apa yang ada, no problem. Yang penting awak faham, okey ni pakai I2C. So sama je I2C sensor juga. Macam tadi kan contoh ni saya tengah tunjuk ni. Apa nama BMP kan. Saya tulis je BMP nampak ni. Ada kan? Tapi dia tak ada yang 280, dia ada yang 180. Tak apalah, pasang je lah. Tapi kepada mereka yang dah ada barang, nasihat saya pasang lah. Ni kepada mereka-mereka yang memberi alasan tak sampai lagi barang, circuit buatlah. Takkan circuit tak boleh nak buat kan? Macam tu. So kalau siapa yang dah ada barang pun dah ada, circuit tak ada, buat circuit ni. Macam ni lah contoh nak ukur temperature. Macam kita, sorry sir, kalau macam kita nak buat yang fizikal punya macam dah ada barang kan, kat mana kita nak tahu barang apa yang nak pakai tu sir? Contoh macam saya nak buat yang moisture punya, soil punya moisture kan, jadi macam mana saya nak tahu barang apa saya kena pakai yang kena sambung ke buat semua tu? Barang apa nak kena pakai? Senang je. Pertama, awak perlu tahu sensor apa awak nak pakai, iaitu contoh macam tadi, saya kan nak pakai sensor air untuk detect level air kan. So awak perlu sediakan sensor air. Okay, kalau awak tadi kata awak nak detect moisture tanah, awak perlukan sensor moisture tanah. Lepas tu awak perlukan jumper wire, lepas tu awak perlukan Arduino. Cukup. Sambung tu je lah. Itu je lah. Dan awak perlu tahu macam contoh kan, awak punya kedudukan lah. Awak punya kedudukan nak letak kat mana. Lepas tu yang ini cukup tak power nak hantar ke Arduino. Kalau cukup lah. Biasanya cukup lah. Melainkan kalau awak pakai motor ke apa, tak cukup lah. Lepas tu soalan awak tadi contoh, soalan saya pula nanti kepada awak adalah macam mana awak nak rekodkan bacaan. Sebab bila awak letakkan bacaan ni dekat sini kan contoh, dia akan keluar output kan. So output tu nak letak mana? Oh encik saya nak pakai monitor, saya nak letak LCD. Letaklah LCD. Dia akan keluar LCD, apa tahu nak ambil bacaan macam ni? Oh saya nak tulis kat kertas. Tulis kat kertas selama 2 hari. Kalau pakai yang macam SIM card saya cakap tu, boleh lah? Boleh, tak ada masalah. Saya nak pakai SIM card encik tapi saya tak nak pakai RTC. Saya nak rekod sendiri masa. Boleh, sekali lah. Maksudnya bila awak on je Arduino tu, awak terus tekan awak punya jam. Okey, maknanya awak on pukul 8.40. So awak tahulah. Dan data awak ni, awak pun dah set dalam Arduino, dia akan collect data setiap 1 saat. So, setiap 1 saat tu akan ada beratus ribu saat lah selama berapa hari tu kan. So, awak tahulah ini adalah pukul berapa, faham tak? Tapi susah lah. Kalau tanya saya, yang paling bagus kalau awak pasang sekali RTC. So, soalan awak tadi sebenarnya soalan yang sangat senang untuk anda buat bersama-sama lah. Iaitu contohlah awak kata tadi apa? Soil sensor, Arduino, RTC, SD card. Tulis je semua yang anda ada dalam anda punya idea ni. Soil moisture data logger, dia dah bagi. Cuma kat sini mungkin anda baca dia punya layout anda tak faham. So bila anda tak faham, tengok dalam video. Kalau tak faham juga, tengok video lain. Kalau tak faham juga lagi,
anda kena buat sendirilah tu nampaknya. Sebab maksudnya anda dah habis idea lah. Okey, jelas ni contoh kan, dia dah bagi tahu kan, tapi mustahil lah tak ada. Kadang-kadang dia ada tapi beza modul, faham tak? Awak punya SD card yang kecil, dia punya SD card yang besar. Itu je lah beza dia. Macam ni kan, connection ni awak tak sure. So kalau awak zoom balik, sebenarnya awak dah boleh nampak dah. Tak payah pening sangat fikir. Dia ada soil, macam awak kata tadi kan, awak punya ada 4 kaki kan. Nampak 4 kaki. Satu ground, satu VCC, satu lagi mesti signal. 2 akan pergi kat sensor. Okay, ni Cik Izzat dah beritahu dah tadi, selesai. Okey, saya punya LCD. LCD saya pasang juga Encik. Saya punya LCD pakai I2C. So tak payahlah wire banyak-banyak ni, selesai. Saya pakai SD card, SPI. SPI saya macam ni. Okey, selesai. Saya pakai I2C untuk data logger yang ini. Pakai 4 wire, selesai. So 3 barang je awak perlu pasang. Saya awak perlu pasang moisture sensor awak perlu pasang awak punya RTC dan awak perlu pasang awak punya SD card model. Cuma pada pandangan saya lah, kalau awak buat moisture ni bagus kalau awak ada banyak, faham tak? Banyak tu maksud ini kalau awak buat ramai-ramai lah dengan kawan-kawan lain juga. Maknanya banyak lah awak punya kan ada ini pakai satu 8O je ni. Katakan ada lagi balance 4 kan, awak pasang lah 4 dekat sekeliling tapi wire kena panjang lah. Contoh macam tu lah. Nanti awak nak buat maksudnya kalau pakai breadboard ni, walaupun satu board tu kita boleh pasang banyak sensor untuk moisture ni? Boleh, sebab ada lagi lubang boleh masuk kan. Macam ni kan awak pakai A2 je kan. A2, A3, A4 masih boleh pakai lagi. Lepas tu awak tak akan letak kat breadboard tau. Saya nasihatkan nanti kalau dah dapat, sebab tu saya punya cadangan, awak buat dulu layout. Lepas awak dah siap layout, awak finalizekan dengan saya design. Nanti saya akan komen. Lepas tu awak try buat programming. Okay, programming semua dah settle. Yang pakai board putih ni dah settle. Saya akan nasihatkan awak solder siap-siap. Awak solder je. Nanti datang sana, awak boleh terus pakai je alat tu. Faham tak? Macam siapa-siapa yang nak pakai sensor shield macam ni ke kan. Awak dah letak barang siap-siap dah. Dah tahu dah, okey ni nanti saya akan pasang, ni akan saya letak kat sana sejauh 100 meter daripada awak punya meter ni lah contoh kan. Buatlah dulu dah siap semua, nanti awak dah pasang, dah confirm, okey label siap-siap, okey ambil gambar apa semua. Siap. Lepas tu program siap-siap, test dekat awak punya asrama dah okey, tutup je lah, simpan. Tolong kawan-kawan lain pula yang mana yang buat susah sikit tu. Macam tu. That's all. Okey dah. Okey boleh kan? Okey, hari Jumaat kita jumpa lagi insya-Allah. Lepas ni ada mentor-menti saya macam biasa, kita jumpa sekejap lagi ni. Yang lain-lain selamat bercuba, jangan putus asa ya, sebab benda ni memang baru tapi memang ada manfaat lah dalam ilmu bidang kita ni insya-Allah. Itu saja daripada saya. Kalau tak ada soalan, saya tangguh dulu. Kalau ada soalan boleh tanya kemudian dalam YouTube channel saya pun boleh.